Sambil-sambil no. Sambil-sambil tu ambil fawaid dalam dalail, apa dia yang disebut dalam dalail. Nanti hari Khamis ni kita khatam dalail sekali, dapat dua-dua sekali kitab. Sekali dengan Burdah Imam Busiri. Dia dapat 3 kitab lah. Jadi sekali daurah ni 3 kitab. Jadi, sekali dengan samak lah, samak dalail. Sebab saya samak dengan Syekh Ahmad Ruqaimi, Syekh Ahmad Ruqaimi samak dengan Syekh Arabi Tabbani, Syekh Arabi Tabbani samak dengan Syekh Yusuf Nabahani. Syekh Yusuf Nabahani ambil dengan ramai masyayikh. Baik. Sampai mana tu? Jagalah ucapanmu, kan? Baik. Jagalah ucapanmu dengan mereka. Jangan hanya seru nama ana anta. Jadi ada 3 benda dalam tu. Jadi ucapan kita dengan para guru kita kena jaga. Yang pertama ada 2 benda. Yang pertama, jangan hanya seru nama. Jangan panggil guru kita dengan nama dia saja. Maksudnya ni kerana tidak ada adab dan tidak mentakzimkan guru kita. Habis itu kita kata tadi baca Imam Syafi'i kata kuntu asfahu al-waraqah baina yaday malikin. Sebut Malik ya. Itu macam mana? Nah. Jadi kata masyayikh, antaranya sebut Imam Zarruq kalau tak silap. Dia sebut dalam qawaid tasawuf. Contoh seperti Imam Malik, tak sebut imam pun pada mereka telah mencukupi, bagi nama mereka sudah mencukupi untuk kedudukan mereka. Dan juga mereka ni pada zaman tersebut bila sebut nama guru mereka tanpa sebut al-imam, tanpa sebut sayyiduna, pada lidah mereka sahaja tapi di hati mereka penuh dengan ta'zim. Kerana ta'zim mereka dengan hal, bukan ta'zim mereka dengan qaul. Beza dengan kita zaman sekarang. Zaman sekarang perlu ta'zim dengan qaul dan hal sekali. Kerana kita kadang-kadang berbeza antara hal kita dengan qaul kita. Nah, hal kita melihat kepada qaulnya kita. Kadang-kadang kita sebut nama orang tadi tanpa sebut pujian ataupun gelaran pada orang tadi di depan. Itu menunjukkan apa yang dalam hati kita. Ada orang dia tak boleh nak sebut kat orang tu tuan guru. Kenapa? Kerana dia bukan tuan guru. Itulah. Ada orang dia tak boleh nak sebut kat seorang tu ustaz. Kerana dia tak respect orang tu sebagai ustaz. Dia panggil nama kat depan. Kan macam tu kan? Kita pun macam tu. Orang tu kita duk geram kat dia. Dan dia ustaz. Malah panggil ustaz. Buh nama terus. Biasanya macam tu. Jadi awliya zaman dahulu, Imam Syafi'i dia kata kuntu asfahu al-waraqah baina yaday Malik, itu tidak menafikan ta'zim dia kepada Imam Malik. Mana ucapannya di mulut tadi itu tidak membuktikan bahawa dia tidak ta'zim dalam hatinya, kerana mereka mentakzimkan dalam bentuk hal mereka. Perbuatan mereka menunjukkan ta'zim mereka kepada al-imam, para guru mereka. Imam Rabi' kata apa? Wallahi ma ajra'tu majtara'tu. Wallahi majtara'tu an ashrab al-ma'a wasy-Syafi'i yanzuru ilayya haibatan lah. Sebut wasy-Syafi'i ya, dia tak sebut wasy-syaikhi, tak, sebut wasy-Syafi'i. Nah. Tapi perbuatan mereka menunjukkan bahawa mereka ta'zimkan guru mereka. Kata, wallahi demi Allah, aku tidak mampu untuk nak meneguk air walaupun seteguk, sedang Imam Syafi'i memandang kepada aku. Haibatan lahu. Kerana haibahnya al-Imam Syafi'i, aku tak mampu nak minum depan Imam Syafi'i. Sampai macam tu sekali. Faham? Nah, sebab tu depan guru kita jaga ucapan kita. Nah, jangan seru guru kita dengan nama dia. Nah. Dan murid yang betul ni, depan dan belakang gurunya sama saja akhlaknya. Ini tidak depan guru berjaga, bukan main lagi belakang guru dia tak jaga pun. Maka ni murid yang tidak ikhlas dengan gurunya. Jangan hanya seru nama ana anta. Jangan duk panggil untuk guru kita dengan nama dia saja, lepas tu sebut ana anta, ana anta. Panggil ana anta dengan guru dia. Ustaz, anta sihat lah ustaz. Jangan macam tu. Tak ada adab. Lepas tu orang yang mengaji dah mula mengaji dan tahu adab ketika dia bermuamalah dengan orang yang lebih tua daripada dia, bukan guru dia saja, dengan orang yang lebih tua daripada dia, sebaiknya jangan gunakan lafaz ana dan anta. Gunakan saya. Walaupun ana tu adalah makna dia saya pun boleh juga, aku pun boleh juga. Gunakan bahasa Melayu kita. Bahasa Melayu kita ada yang lembut dan ada yang keras. Maka gunakan saya, siap-siap. Tak mesej tu tulis saya sekian-sekian. Tak perlu ana. Kecuali nama dia ana. Ya. Jadi jangan hanya seru nama ana anta. Ni yang
para guru sebahagiannya marah betul ketika anak murid mereka gunakan perkataan tersebut, sembang dengan guru dengan perkataan ana dan anta. Itu kita kalau sembang dengan guru kita, dengan orang yang lebih tua pada kita, jangan guna ana. Guna saya tu. Lebih harmoni, lebih lembut, lebih tenang di hati kita. Dan lebih beradab. Sebab tu kata di sini yang bagi alla yuqatiba syaykhahu bi ta'il qita' wa kafihi. Jangan guna dengan ta' qita' dan juga jangan guna dengan kaf qita'. Wala yunadihi min bu'din bal yaqulu ya sayyidi. Jangan panggil guru kita daripada jauh. Tu tak ada adab. Ustaz, panggil daripada jauh. Tak, jangan macam tu. Pergi dekat dulu. Panggil nama dia. Kerana nanti suara kita jadi tinggi. Bal yaqulu ya sayyidi wa ya ustaz. Bahkan bila nak panggil guru kita, jangan panggil ya anta. Ya hadha, masya-Allah. Hebatnya. Tu jaga. Baru mengaji bahasa Arab, ana anta ya tahu. Tu pun nak cakap ana anta, tu yang Ustaz Husaini tahu. Kawan tu baru mengaji ana anta. Kali pergi jumpa dengan kawan-kawan ni. Ana sihat no? Anta sihat. Terbalik. Dia nak sebut anta tu ana. Ana jadi anta, anta jadi ana. Elok. Anta sihat, ana sihat no? Kawan tu pening, siapa dia yang sihat ni? Dia tak bersihat belum ni. Ya. Macam tu. Tu jangan sebut dengan perkataan tadi. Wa qala al-khatib yaqulu ayyuhal alim. Kata Imam Khatib lagi kan. Panggil ayyuhal alim, ayyuhal hafiz wa nahwi dhalik. Wa nahwa dhalik. Wa ma taquluna fi kadha? Wa ma ra'yukum fi kadha? Wa shibhu dhalik. Jadi wa ma taquluna fi kadha digunakan dengan lafaz jamak. Wa ma ra'yukum fi hadha. Maksudnya jangan sebut wa ma taqul ya sayyidi, taqul anta maksudnya. Ataupun wa ma ra'yuka ya anta. Ya Syekh, shibhu dhalik. Jangan guna perkataan tadi. Guna ra'yukum, antum. Kalau kita cakap dengan guru kita juga gunakan antum. Ustaz, antum sihat? Antum nak ke mana? Antum jangan guna anta. Anta tu memang teruk. Tu saya tanya pada Maulana Syekh Ahmad, kata bukan baru ni benda anta antum ni digunakan ni pada zaman al-Imam Khatib, zaman al-Imam Khatib lagi. Maksud sebelum daripada zaman Imam Badruddin Ibnu Jamaah lagi. Lama dah Imam Badruddin Ibnu Jamaah wafat tahun berapa? Wafat tahun 700 lebih. 733 Hijriah. Maknanya Al-Khatib sebelum tu lagi. Maksudnya ini amalan daripada zaman dulu lagi. Baik, para sahabat cakap dengan Nabi anta. Wala anta ya Rasulullah. Tu kan banyak kan anta. Itu sahabat tak ada adab dengan Nabi, itu saya sebut tadi. Perkataan mereka dengan baginda Nabi tidak menunjukkan apa yang dalam hati mereka. Bahkan hati mereka penuh dengan ta'zim kepada Nabi. Buktinya amalan mereka. Kita kalau cakap dengan orang anta, tengok dia buat macam mana. Kalau orang tu dah mula cakap anta dengan guru dia, tengok dia punya akhlak dia macam mana dengan guru dia. Dia tak akan sama macam. Mesti dia akan pandang rendah pada guru dia. Kalau dia tak cakap anta kat guru dia. Anta sihat no, Ustaz? Cara anta sebenarnya lagi hebat lagi fikih Ustaz. Macam mana? Kemah. Fikih pula tu guru dia. Tu kena adab ni memang kena mengaji betul. Dia kena sohbah. Dia kena kawan dengan orang garang-garang juga. Kena perak sedah sekali baru dia erti. Lepas tu wala yusammihi fi ghaibatihi aidan bismihi illa makhrunan bima yush'iru bi ta'zimi. Atau kita nak sebutkan guru kita dalam keadaan di belakang dia pun kita akan sebutkan dengan sesuatu yang menunjukkan ta'zim. Kata guru saya, kata Maulana Syekh kaza-kaza. Kata al-ustaz kaza-kaza. Dia tak sebut. Ada Nazrul baru ni dia sebut kat tu. Nazrul mana ni? Ada Nazrul baru ni, saya pergi daurah baru ni. Nazrul tu dia sebut lah kata ni. Nazrul sebut lah, kalau kata yang apa ni, Ahmad Mamduh sebut lain pula. Woi. Kan? Oh. Kalau hak tu memang A ya. Ka qawlihi qala syekh atau al-ustaz kada atau qala syekhuna atau qala hujjatul Islam wa nahwi dhalik. Syekh Ahmad dia kata dulu masa mula-mula orang duk kecam Maulana Syekh Ali, dia akan tulis dalam Facebook dia qala syekhuna. Jadi dia kata yang tahu-tahu YTT. Yang tahu-tahu dia kata syekhuna. Jadi kalau dia tulis qala Syekh Ali, qala Maulana Syekh Ali Jumaah, dia kata sagi orang tak baca dah. Orang kecam ya. Jadi dia kata saya nak sampaikan manfaat tu kepada orang.
yang disebut oleh Maulana Syekh Ali penting. Jadi saya akan sebutkan qala syekhuna, cukup dah. Ada beberapa orang anak murid kita yang macam tu. Dia tahu kata ada orang tak suka dekat saya. Orang akan benci, dan dia pula memang suka duk masuk dalam Facebook orang, duk hentam. Dia jenis tu, jenis masuk kat geng-geng nampak macam poyo sangat ni, paku. Idham banyak macam tu. Dia kadang-kadang lagi qala syekhuna, telah berkata guru saya. Guru saya tu saya lah tu. Hak dia maksudkan tu saya tahu lah saya. Tak tahu kok orang lain kan, tapi tu saya duk perasan ke apa. Tapi hak dia sebut tu saya sebut lah. Dia telah berkata guru saya. Dia akan sebut macam tu. Kerana mungkin sebab kerana tu lah. Kerana tak mahu orang kecam. Kadang-kadang tak ambil manfaat disebabkan kerana sebut nama kita ya. Ada orang macam tu. Jadi daripada tak sebut, baik tak payah sebut. Sebut kata ambil pada guru saya. Siapa dia guru saya? Guru saya. Nah, tak apalah, tak apa pun guru saya, yang penting ambil manfaat dia. Itu yang penting. Tu bagus juga macam tu. Ya. Boleh nah? Tu kena jaga ucapan kita dengan guru kita. Jangan kita ucap yang tak baik. Takzim ni akan dapat kebaikan semuanya. Macam mana pun guru kita. Awak sejuk pelik ni. Ke sebab kipas angin tu. Oh, patut pun. Bersabarlah dengan kerasnya gurumu, jika kau menjauh kekallah jahilmu. Dan yang seterusnya kena sabar dengan jafwah guru kita, kasarnya guru kita, kerasnya guru kita, kita kena sabar. Di sini Syekh Badruddin bin Jamaah pun sebut juga. Kata an yasbira ala jafwatin tasduru min syaikhihi aw su'i khuluqin. Kalau guru kita mungkin ada guru yang buruk adab dia. Buruk dia punya akhlak dia dengan anak murid dia. Kasar. Ya, kalau nak maki terus ya. Bodoh sangat ni anak murid. Kena bodoh lagi ya. Kadang disebut di mulutnya. Saya pernah sekali di Tok Guru Hajilah Lubuk Tapah. Kami habis sembahyang asar. Habis sembahyang asar di masjid Lubuk Tapah lah. Habis sembahyang asar. Saya duduk belakang Tok Guru. Tiba-tiba Tok Guru nak perbetul dia punya sejadah dia. Sejadah masjid tu. Nak perbetul sejadah. Sejadah Tok Guru besar. Kemudian ada mimbar. Anak-anak murid tua-tua dia tahu lah. Kalau nak betul sejadah tu, kalau Tok Guru suruh betul, dia kena pergi langkah belakang mimbar. Ada seorang budak Pahang ni. Dia duduk tepi saya. Tok Guru pusing-pusing masjid selepas mayang tu, Tok Guru pusing. Dia kata, mu, mari tak? Saya duduk, Allah, aku lah. Kita duduk takut dah. Rupanya tengok orang sebelah. Alhamdulillah. Pakat lari habis. Tepi-tepi. Kawan ni pun, Tok Guru kata, ni, main pegang tak? Pegang tak ni, betul ni. Betul sejadah ni. Guru orang tua. Kawan pun buat macam mana tadi. Dia pergi lalu atas sejadah tu. Tok Guru tengah duduk pegang sejadah ni. Dia pergi lalu. Jatuhlah sejadah tu. Terpijak kan. Pak, jatuh terus sejadah tu. Lepas tu tarik tak betul pula. Tok Guru dah terkejut dah masa dia lalu atas sejadah tu. Kawan kami pun, mampus lah. Yang kami duduk kat tiang, semua pakat duduk kat tiang. Hak tua-tua pun semua pakat duduk kat tiang lah. Mampus. Jam. Dia kata. Kali lepas dia Tok Guru duduk pusing. Dia jadi blur tau. Dia jadi duduk blur. Tok Guru kata ni, tepi sikit. Apa yang bodoh sangat kamu ni? Kena bodoh sudah tu, kata balik menyandak. Kena bodoh tu. Balik duduk. Duduk menyandak kat tiang, kena bodoh sudah. Allah. Lepas tu ada abang presiden pondok mai jumpa dia, kata, biasalah tu. Saya lu kena teruk pada tu lagi. Lah ni jadi presiden pondok dia kata. Presiden pondok ni lah, pengurusi pondok apa ni, Lubuk Tapah. Budak tu dia rasa syok balik. Lepas tu kami duduk makan sekali dengan presiden pondok. Korang Kedah kat dia pun. Kawan dia kata, Tok Guru tak nak kata apa pun kat aku. Dia kata, aku saja nak bagi dia syok. Tengok tu sedih kan, kata aku nak bagi dia syok. Kata aku pun habaq, kata aku pun kena teruk kak. Kata aku tak kenal apa pun dia kata. Aduh. Kenangan kena bodoh dengan Tok Guru. Tok Uni Aziz kasar dia kata. Tok Uni Aziz. Budak bising kata bodoh tu ya. Bodoh. Tok Uni Aziz. Kena bodoh tu sampai tua. Lepas tu kadang-kadang Tok Guru ni sebut di mulut ya. Sebut bodoh jangan berasa. Lepas tu kena sabar. Lepas tu dia kata wala yasuddahu zalika an mulazamatihi wa husni aqidatihi. Nampak tak? Jadi kalau kata guru kita kasar, itu jangan menyebabkan jadi penghalang untuk kita mulazamah dengan guru kita.
Kadang guru kita melawak kita kasar. Melawak kasar biasa. Yang Zaki duk kena tiap hari tu. Sabar, tenang. Kena tenang lah. Kan? Kalau tidak, apa nak pumping tiap hari banyak-banyak kali. Kalau tak, sambil-sambil itu pun kena lagi kan. Jadi kena sabar, kena tenang. Sabar dengan jafwah. Jadi kalau kata di sini kata Syekh, wa yabda'u huwa an jafwati Syekh bil i'tizar wa taubati mimma waqa'a wal istighfar wa yansibu al mujiba ilayhi wa yaj'alu al 'ataba fihi 'alayhi fa inna dhalika abqa li mawaddati shaykhihi wa ahfadha li qalbihi wa anfa'a li talibin fi dunyahu wa akhiratihi. Jadi dia mulakan dengan apa? Dia kata, tak apa kot, Syekh marah tak? Kot ni kot apa ni? Saya ada salah apa kot? Pikiran tu. Dan kalau kena marah lagi, dia kata, wa taubati mimma waqa'a wal istighfar. Dan kemudian dia kena bertaubat. Saya ni buat silap ni. Maksud dia pandang saya yang silap, bukan guru yang silap. Dia pandang yang tu sampai ke sudah. Dan kemudian dia kata, memang saya layak pun kena marah. Nah, kalau nak kena ni, kena marah. Wa yaj'alul 'ataba fihi 'alaih. Dan ini akan menyebabkan apa? Abqa limawaddati syaikhihi wa ahfadha liqalbihi. Dia akan menambahkan kecintaan daripada guru dia dan tak akan pernah berkurang kasih sayang daripada guru dia, dan akan menjaga hati dia daripada memburuk sangka dengan guru dia. Ya. Saya ni kena marah dengan Syekh Ahmad tak kira. Ya. Kalau dengan Syekh Ali Soleh, marah dia lain macam. Lain sikit. Saya sebut sebelum ni. Kalau Syekh Ahmad kalau dia marah terus ya. Kata tu dia kata terus. Perang kata. Tapi lepas tu baik balik. Baik belum kan dia marah pun marah, bukannya dia marah tak dalam hati. Marah dia kata aku marah kerana kasih. Marah ayah kepada anak. Macam tu lah. Faham? Kalau kita pegang semua macam tu, insya-Allah anak murid semua jadi baik. Kena marah dia takkan berasa. Lah ni anak murid lain macam. Kena marah sikit ya berazah hati. Merajuk. Melari diri. Senyap. Tapi main game laju. Dia tengok ada online. Duduk dalam online. Tapi kan ustaz lari. Tu bagi apa tu? Tak cerdik. Wa an ba'di salaf man lam yasbir ala dhulli ta'limi baqiya umruhu fi imayatil jahalah. Fi amayatil jahalah. Siapa yang tidak sabar dengan kerendahan ketika belajar, maka sepanjang umurnya nanti akan kekal dalam keadaan jahil. Dalam kebutaan jahil. Wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzid dunya wal akhirah. Siapa yang sabar, maka akan mendapatkan ketinggian di dunia dan di akhirat dia nanti. Nampak tak? Sebab tu kata sebagian ulama, isbir lidaika in jafauta tabibahu wasbir li jahlika in jafauta muallima. Sabar dengan sakitmu kalau kamu kerah dengan tabibnya, dengan doktor tersebut. Doktor bagi saranan ubat sekian-sekian, kita pula pergi duk pangkang dia. Sabarlah dengan sakit tu. Kita duk pangkang doktor. Kita pula lebih doktor daripada doktor. Dan juga sabarlah dengan jahilmu ketika mana kamu keras dengan muallimmu, dengan gurumu, maka kekal dengan jahil tersebut. Nampak tak? Jadi bersabarlah dengan kerasnya gurumu, jika kau menjauh kekallah jahilmu. Itu maksudnya. Duduklah di hadapannya penuh sopan, seperti engkau datang menghadap sultan. Jadi ketika engkau duduk di depan guru, maka duduk dengan penuh sopan macam kita duduk di depan sultan. Malah lebih daripada tu. Di depan raja macam mana keadaan orang duduk. Maka kita kena duduk di depan guru kita lebih daripada kita berhadapan di depan para pemimpin besar. Karena pemimpin besar hanya di dunia. Guru kita memimpin kita ke akhirat. Maka lebih-lebih lagi untuk kita duduk sopan di depan mereka. Berikanlah sepenuh perhatianmu terhadap yang diucapnya, jangan jemu. Ini dipanggil ilqa'us sama'. Beri sepenuh pendengaran kita. Karena mendengar yang baik itu adalah teknik ataupun sesuatu adab yang paling terbaik bagi seseorang. Karena orang ni dia mudah bercakap, tapi kadang-kadang nak dengar orang bercakap dia susah. Tidak. Lepas tu pendengar yang baik ni dia akan bagi perhatian. Lepas tu orang yang boleh mendengar dengan baik ni, ini orang yang mulia. Kita kena bercakap dengan orang. Time kita bercakap, dia dengar. Nak suruh time dia bercakap, dia nak suruh kita dengar. Time kita bercakap, dia duduk kalutkan handset dia. Kita tengah duduk bercakap ni, dia duduk dengar kita cakap ni. Ada macam tu lah. Jadi kita letih. Cuba tanya orang bercakap, kita letak juga handset tu, dengar dulu betul-betul. Bagi perhatian. Lagi sekarang lagi tambah sikit. Tu no. Tu baru betul. Tu. Ish.
Dia ada tambah belakang tu. Tu kawan tu lagi semangat. Daripada cerita betul jadi tak betul. Tambah. Saya ada kawan seorang. Kawan baik saya. Oh, dia kalau saya cerita api apa pun. Dia mesti tu. Dia punya semangat tu. Allah. Kita punya semangat nak cerita. Tu orang bagus. Orang yang bagus macam tu. Akhlak dia bagus. Tu baru senang nak kawan. Ni time dia cerita nak suruh kita dengar. Time kita cerita dia buat tak tahu. Oh, jenis ni letih. Tu kata itu semua tu teknik adab akhlak. Cara muamalah kita dengan orang. Bagi pendengaran. Tak handset tu. Ketika dia cakap, dengar. Betul lagi mak ayah kita. Betul lagi guru kita. Kalau kawan pun kita kena jaga, betul lagi guru kita. Ibu ayah kita. Lebih-lebih lagi. Berikanlah sepenuh perhatianmu terhadap yang diucapnya, jangan jemu. Boleh? Jangan jemu maksudnya apa sini? Ni saya sebut di bawah. Walau dah mendengarnya 1000 kali, tetap menganggap ini pertama kali. Kerana itu adab bagi murid dengan gurunya. Sebab tu kata Al-Imam Zarnuji, seorang tu tidak dianggap sebagai talibul ilm ataupun seorang murid yang beradab selagi mana dia tidak menganggap bahawa perkara yang dia dah dengar berkali-kali daripada guru dia seakan-akan kali pertama dia dengar. Kalau dia boleh anggap macam tu, maka ini murid yang beradab. Kalau kata dia tahu banyak kali dah dengar tok guru tu dah sebut tu, contoh pun sama tak larat dengar hafal dah. Tapi kalau dia anggap tu sebagai kehinaan, maka tak dapat apa. Tapi kalau dia anggap kata, ya saya dengar perkara tu berkali-kali dah. Tapi setiap kali dengar, saya akan anggap kata itu kali pertama saya dengar. Dan tetap dia bagi perhatian. Seolah-olah ni kali pertama dia dengar. Itu baru murid yang bagus. Ni dia pula pergi tambah cerita tok guru dia. Tok guru cerita tak habis lagi. Dia buat pergi sambung. Kata hari tu tok guru cerita lah kata ni. Cerita tu. Jenis ni. Tu kena bukan mengajak kita, suap kita. Suap ta'lim muta'allim, suap ni fathul muta'ali, suap ni tazkiratus sami' wal mutakallim, ma'alim irsyadiyah, kena suap dalam mulut dia. Bagi masuk dalam perut. Berarti sikit. Ni walau dah mendengarnya 1000 kali, tetap menganggap ini pertama kali. Kalau buat macam ni, memang ini penuntut yang betul-betul beradab. 1000 kali tadi tu maksudnya tu mubalaghah. Kalau dengar berkali-kali pun dia kata macam tak pernah dengar. Anggap macam tu. Tu baru bagus. Al-Imam Asma'i dengar seorang budak muda yang cerita dekat dia satu perkara, dan dia bagi perhatian sungguh dekat budak tu. Bagi. Habis budak tu balik, orang anak-anak murid Imam Asma'i kata, bukan Maulana dah dengar dah kisah tu. Malah Maulana sendiri yang cerita kat kami kisah tu. Dia kata, aku dah dengar cerita tu sebelum budak tu beranak lagi. Tapi kerana nak beri perhatian dan bagi semangat kepada dia, maka aku bagi macam aku seolah-olah tak pernah dengar cerita tersebut. Ini akhlak. Itu yang kita susah nak buat. Saya mengajar sekali di Masjid Surau An-Nur di Bangi. Ini surau orang kaya-kaya. Bulan Ramadan. Pergi sekali. Pergi tu tengah baru nak mula mayang tarawih. Tekan tarawih 8 rakaat. Mayang kat situ 8 rakaat ke 28 rakaat. Habis 2 rakaat, 4 rakaat, rehat lah untuk nak mayang. Nak baca ni lah. Lepas tu, pengurusi meninggal dah. Nama apa Tuan Haji tu. Saya ingat dah. Kita duduk di Bangi di mana? Surau Nur. Seksyen 5. Dekat dengan situ kah? Jadi saya beberapa tahun yang lepas lah. Lepas tu pengurusi pun sebut, kata kita muliakan Tuan Guru Datuk Dr. Harundin. Harundin ada. Mampus aku kata. Punya dia duduk ada dalam majlis. Dia sembahyang sahur depan. Dia tak nampak dia. Lepas tu penceramah kita malam ni pada Ustaz Nazrul ada sekali. Yang kita duduk ketak dah. Mampus. Cakap apa malam ni? Saya bercakap malam tu tak tengok dia langsung. Saya ucaplah sama ahlan wa sahlan pada Tuan Guru yang hadir bersama ni. Saya tak tengok dia duduk sebelah. Sikit pun tak tengok. Sekali pun tak tengok. Tengok tak boleh cakap. Saya tengok kot lain. Tengok kot ni. Terus ceramah cakap. Tu ada seorang ni beritahu kat saya. Habis tu saya jumpa dengan Tok Guru Haji Ramdin. Lepas tu bagi Muhammad. Dia doa Muhammad. Lepas tu dia balik. Waktu makan. Saya tak gambar tu dalam Facebook. Oh, gambar tu banyak betul like. 5,000 bah. Pakat like habis. Sonok kita.
Jadi saya bila letak tu, ada seorang ni dia tulis. Dia kata tadi masa ustaz cakap tadi ni, dia kata Tok Guru Haji Harundin, dia tak tunduk langsung. Nah, dia duduk tengok ustaz cakap. Sambil duduk. Maksud bagi perhatian betul. Maksud dia bukan duduk. Tak apa, tidak. Dia kata, saya duduk belakang dia kata. Saya duduk belakang dia kata, saya tengok macam mana reaksi dia ketika dengar ustaz cakap tu. Oh. Kita kata, akhlak. Saya tak tengok dia. Saya tak berani. Saya duduk takut juga, takut dia duduk tunduk ke. Duduk dengar kita duduk. Ada orang macam tu. Jadi duduk. Tu kita takut tu. Takut kita cakap salah. Saya baca kitab saya bukan reti ceramah. Saya buka kitab. Jadi tengok rupanya dia bagi perhatian tu. Waktu pergi ke pondok Tok Guru Haji Sidik Nur bersama juga. Haji Sidik Nur. Dia pun bagi forum 4 orang. So ayah duduk sakit lagi di IJN waktu tu. Tapi dah masuk dalam, dah keluar dari IJN dah. Pergi duduk di Kuala Lumpur lagi. Dia pun jemput saya pergi ceramah di pondok Tok Guru Haji Sidik Nur dekat Perak tu. Pondok lautan tu. Pergi daripada Kuala Lumpur. Duk tanya dalam kereta ni, tajuk apa malam ni forum ni? Tajuk dia pasal ni lah, pasal sufi dan perjuangan lah apa semua lah. Saya pun baca kitab pasal tasawuf, pasal perjuangan ni. Pi duduk atas pentah forum dengan Tok Guru. Tajuk dia apa dia? Islamkah Malaysia? Mampus. Allah. Jam. Habis tu nak ketawa Malaysia ni negara kapiak ke apa? Allah, letih. Saya kata tajuk lain bagi kat kita lah, kita duk siap benda lain. Dia bagi duk atas pentah tajuk lain, macam nak berkenal kita. Tak apalah. Tapi tajuk dia tanya soalan tu, okey je lah. Tapi masa saya bercakap, saya tak tengok agak Tok Guru. Tapi ni lah ada anak murid 2 orang ikut. Dia tengok Tok Guru sampai pergi ke depan. Kerusi tarik pergi ke depan. Duk. Tengok. Sampai dia pun kata, Ustaz tak boleh bagi forum dah dengan kita, dia kata. Patutnya Ustaz cakap seorang-seorang. Dia kata gitu. Tapi forum malam tu yang paling saya tak boleh nak lupa lah. Sebab forum sampai pukul 12. Tak pernah orang nak buat. Sebab tu bukan forum lah tu. Semua berceramah. Seorang cakap kat sejam. Mampus lah kita. Seorang cakap, Tok Guru cakap sejam. Lepas tu Ustaz Yusni Mat Piah cakap sejam. Mai pula Ustaz Syakirin Hussein cakap sejam. Saya lah sekali. Tidur habis. Oh, kata. Tak boleh buat forum dengan puak ni. Dia tak tahu format forum. Forum cakap 10 minit ya, bagi isi ya, dia pun hantam ceramah. Ceramah pah pula tu. Yang kita duduk kau kepala. Aduh, letih. Bukan kita tak mau ceramah pah tu. Masalah dia tajuk Islamkah Malaysia? Paku habis. Islamkah Malaysia? Betul ke Islam ni? Hantam masuk ke Mali apa semua ni. Allah saya kata. Letih macam ni. Didik umat macam ni letih. Tu saya cakap ikut saya lah. Saya cakap ikut saya. Akhirnya dia bertanya, saya duduk tunggu kok dia bertanya pasal peristiwa Raba'ah. Pasal macam dia pun nak tanya. Kok tanya macam mana pandangan Tan Syekh Ali Jumaah ni? Tengok malam tu. Saya dah siap dah. Kalau dia bertanya malam ni, sama ada aku balik atau tak balik, itu dua tu Aku nak kena kata kat malam ni. Kalau dia bertanya, kalau tanya pasal Azhar, pasal Raba'ah, pasal Syekh Ali Jumaah, malam ni juga nak kena cakap. Orang Tok Guru duduk ada depan ni. Cakap betul malam ni. Tengok tanya. Macam mana cara nak mengaji Ustaz? Ni Islamkah Malaysia tajuk apa ni? Macam mana cara nak mengaji ni? Mengaji yang betul macam mana? Oh, sanad tu macam mana Ustaz? Sanad. Oh, tanya soalan tu. Tak ada kaitan dengan tajuk Islamkah Malaysia. Okay, Alhamdulillah lah. Malam tu berjaya. Selamat lah. Saya balik dengan selamat lah. Kalau tidak, saya tak balik lah malam tu. Macam-macam tu. Macam-macam. Biar orang tua-tua ni, walaupun mereka pengalaman tua, orang panggil ilmu mereka luar. Saya nak beritahu tadi ni adab mereka. Adab mereka. Ketika duduk dalam majlis dengan orang muda, dibagi perhatian. Yang kita pun duduk fikir balik, adakah kita mampu buat macam tu nanti? Waktu kita dah tua, kita mampu tak dengar orang muda pula bercakap dan bagi perhatian macam waktu ketika mana orang tua sebelum kita tengok kita bercakap dan bagi perhatian. Yang tu yang adab yang paling susah sekali kita nak bagi. Saya nak cerita tadi ni, cerita pasal adab mereka tu. Adab Tok Guru Haji Sidik Nur, adab Tok Guru Haji Harundin. Macam mana mereka bagi perhatian pada orang muda ketika bercakap dan semangat mereka bagi tu. Macam Tok Guru Haji Lah Lubuk Tapah mai ke rumah saya bagi semangat apa semua ni. Saya pun duk fikir balik, kalau saya umur macam dia, agak-agak anak muda nanti mai nak buka pondok, agak saya nak pi tak bagi semangat kat
kalau kata dia nak buka pondok nanti. Hak tu takkan boleh buat, mereka orang ni sangat tawaduk. Sangat tawaduk, sangat rendah hati dia. Dan khidmat daripada ilmu tu lebih daripada diri dia. Dia bukan nak tengok diri dia, tengok tentang ilmu tu tersebar. Yang tu benda-benda yang penting yang kita kena ambil daripada para guru kita. Baik. Walau dah mendengarnya 1000 kali, tetap menganggap ini pertama kali. Berkhidmatlah dengan guru musaudara, walau hanya meletakkan sepatunya. Khidmat dengan guru kita, walaupun dengan sekadar kita menyusun sepatu kasut guru kita. Ustaz Syekh Aminuddin dia kata isteri dia sekarang ni, dia pun seorang tu ya. Isteri dia dulu tukang susun kasut dia masa dia duduk mengajak kat rumah Kedah lu di Mesir tu. Dia kata kalau dia balik dia tengok kasut dia elok lah. Terbalik lah kasut dia. Elok nak balik kasut terbalik. Dia tak tahu siapa dia susun kasut dia ni. Satu hari dia kata nak balik lepas habis mengajak tu, keluar dia tengok kasut duduk macam biasa, tak terbalik. Cari siapa yang duk bagi terbalik kasut. Lepas tu dia pun bagi tahu, kata bini dia tu lah katanya. Dia jadi bini dia tadi. Kak Umi tak tahu duduk terbalik kasut ke tak. Saya ni kasut kadang-kadang bukan sangat terbalik terus. Terbalik, lepas tu kena cari pula mana kasut ni. Ramai anak murid. Baik. Jadi tu walaupun dengan sekadar meletakkan sepatu guru kita, angkat tongkat guru kita, bawa kereta untuk guru kita, bawa kereta elok-elok lah. Jangan duk buah gear 3 sepanjang jalan. Sakuan buah gear 3 4 kali bawa kereta untuk guru, pakai overhaul satu cincin. Melawak ya sakuan. Saya teriak lah sakuan, teriak dekat pintu. Baik. Jadi walaupun dengan sekadar meletakkan sepatu guru kita. Banyaklah ni adab akhlak para ulama dulu tunjuk dengan para guru mereka. Khidmat mereka ni luar biasa. Luar biasa khidmat mereka. Sebagian ulama kata ada yang kalau nak khidmat pada guru kena tunjuk kat tok guru tu. Waktu dia nak khidmat tu kena tunjuk. Tunjuk tu untuk apa? Untuk didoakan oleh guru tu. Lepas tu sebagian ulama kata kalau kata kita buat kerja kat rumah tok guru, contohnya zaman kayu api. Dia cari kayu api sampai depan rumah tok guru tu, lempak kayu api tu kuat-kuat sikit. Bukan lempak kat pintu rumah tok guru. Bagi jatuh tu kuat sikit, perpung kuat. Tok guru pun, weh, siapa dia? Buat apa tu? Buka-buka lah. Oh, dia rupanya duk cari kayu api. Saja nak abang tok guru tu. Kata dia duk cari kayu api tu. Dia bagi tok guru doa kat dia. Kadang-kadang macam tu juga. Ada juga. Ulama-ulama kita sebut macam tu. Baik. Tengok keadaan lah. Mana-mana tempat yang sesuai kita buat lah. Macam tu. Jika berjalan dengannya, jangan gopoh. Ini antara adab kita dengan guru kita. Jangan beriringan kecuali disuruh. Jadi ketika berjalan dengan guru kita, jangan gopoh. Jadi jangan kita potong untuk guru kita. Kecuali, nanti kita akan sebut. Ni ada sebahnya. Jadi kalau jalan dengan guru kita, jangan kita gopoh sampai memotong guru kita dan sebagainya. Kecuali pada beberapa hal keadaan. Dan juga jangan beriringan kecuali disuruh. Sebaiknya jangan jalan beriringan dengan guru kita, kecuali dia yang suruh. Dia tengah duduk sembang dengan kita duduk belakang dia kerana nak jaga adab ni. Tu orang tak cerdik. Tok guru tengah duduk sembang, tiba-tiba pergi mana? Dia duduk belakang. Dia terlupa adab tu, terlupa. Baik yang 132 tu, patut tengah duduk belakang. Tu bukan terlupa, tu bodoh. Dan Tok Guru tengah duduk menyembang, mai lah duduk sebelah. Ni Tok Guru duduk sembang dengan dia elok-elok, tengok, hilang. Tengok duduk belah ni pula dah. Allah. Hantu raya kan. Tengok keadaan lah, tengok keadaan. Sebab tu murid pun janganlah betul bendui sangat. Cerdik kena ada juga. Dia betul satu, cerdik satu. Yang ada jenis betul letih juga kita. Jadi jangan beringat kecuali disuruh. Jadi kalau kata Tok Guru tak sembang, jenis senyap, jalan. Jangan duduk jalan tepi dia. Duduk belakang sikit. Jadi Tok Guru tak mesat. Nak sembang tak? Baru pergi duduk tepi dia. Boleh. Jadi macam tu keadaannya. Dan waktu Tok Guru tengah mencembang dengan orang-orang lain pula, jangan kita pula duduk dengan Tok Guru kita. Kalau kita duduk kat tempat lain, khidmat dan sebagainya. Betul macam tu. Ini Tok Guru duduk sembang dengan Tok Guru, kita pun duduk sebelah Tok Guru kat duduk. Beda gambar duduk ada lah ni.
Dia tak buat apa, duduk, tak buat apa. Pada ada momen-momen penting waktu tu kok dia boleh ambil gambar, tak nak ambil gambar duduk. Duduk tepi tu guru pula. Ambil gambar ni. Bagi masuk kali gambar dia dalam sejarah. Dia patutnya waktu tu, waktu khidmat. Khidmat. Kita tengok Tok Guru sembang dengan orang tua-tua. Jangan kita duduk sekali waktu tu. Duduk jauh sikit. Pergi buat kerja apa-apa. Ambil ayak ke. Tak payah duduk pegang sapu sampah waktu tu, tiba-tiba duduk sapu sampah. Tak payahlah. Yang sesuai dengan majlis lah. Tengok Tok Guru duduk buat apa waktu tu. Anda pegang penyapu, start kereta. Apa pasal? Miring ke apa? Tengoklah Tok Guru tengah duduk makan nasi. Tengok nak suap pula dah. Nak basuh tangan. Kita kerja kita tu. Ni kita pun ambil pinggan juga. Tak pinggan. Tok Guru pinggan satu. Kawan Tok Guru satu pinggan lagi. Okey elok. Lepas tu suruh kawan kita. Tuan-tuan tak? Oi. Hai. Itu orang panggil tak cerdik. Kalau kita ni ahli khidmat. Tu tak ahli khidmat ni kadang-kadang lebih disayangi, dikasihi oleh guru dan lebih didoakan lebih banyak oleh para guru. Khidmat. Jangan duduk diam. Ambil buat kerja kita. Itu maksud dia. Siang hari perhatikan bayangannya, jangan sampai kau terpijak di atasnya. Jadi siang hari kalau kata kita nak jalan dengan guru kita, perhati tengok bayang Tok Guru kita ke belah mana. Kalau Tok Guru kita bayang duduk belah kanan, duduk belah kiri. Kalau bayang dia belah kiri, duduk belah kanan. Kerja duduk lari ya. Saya pernah sekali jalan dengan Syekh Ahmad macam tu. Pergi ke Mahallah Kubra. Lepas baca kisah yang disebut oleh Syekh Muhammad Awamah, hak peristiwa Mufti Halak pada waktu tu yang duduk atas dalam dekat sahah kawasan madrasah depa tu. Dia mai bagi ceramah. Kemudian Syekh Abdullah Sirajuddin duduk sebelah kanan, ada seorang guru lagi duduk sebelah kiri. Bila matahari bila duduk naik, bayang dia makin panjang. Tiba-tiba Syekh Abdullah Sirajuddin bagi isyarat dekat guru yang duduk sebelah kiri mufti tadi, suruh pergi ke belakang sikit. Rupa-rupanya kaki guru tadi duduk atas bayang mufti tadi. Dia suruh ke belakang. Kata Syekh Muhammad, Masya Allah, ni adab yang tidak ada dalam kitab. Memang macam tu sekali. Jadi bila dengar tu saya pun, lepas tu berjalan dengan Syekh, sat pergi ke tepi, sat pergi ke kanan. Dan matahari duduk main kot ni, matahari. Syekh duduk pelik. Hamil tak dia? Hana buat apa ni? Saya tak apa, saya tak apa. Dah kali dia pegang tengkok saya, tarik jalan macam tu. Syekh Ahmad lah, Syekh Ahmad tinggi. Pegang kepala saya duduk jalan macam tu. Jalan. Orang tak boleh buat apa lah. Itu tak nak lari. Nak lari lagi macam merah bi pula. Saya kata, hang buat apa ni? Lepas tu baru saya cerita kat Syekh. Lepas tu Syekh gelak. Nah, jadi siang hari, perhatikan bayangnya. Waktu malam lain pula. Malam jalan depan guru. Dalam kitab, dalam Badruddin, kalangan Imam Badruddin Ibnu Jamaah, dibezakan antara jalan waktu malam dengan siang. Malam kita berjalan depan guru kita. Untuk pastikan kalau kata ada apa-apa depan tu, kita kenal dulu. Kita bagi Tok Guru jalan dulu. Izhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Panggil Bani Israel ni. Suruh Tok Guru jalan dulu. Kalau ada ulat kapak ke apa kan, perak Tok Guru dulu. Alhamdulillah. Saya baik saya tak pergi dulu tadi. Maksudnya anak murid jalan dulu di depan. Bukan dia nak bagi hentam ulat kapak kat dia. Tak, maksud dia kalau ada lubang ke apa semua kali tu, kalau dia tahu dulu kata tu lubang. Bukan Tok Guru jatuh dalam lubang tu, lepas tu dia tumpang keluar ke belakang. Dia terhuduh lah Tok Guru jatuh tadi. Muka dia, ya Allah. Tu kena perhati benda-benda itu. Depan, waktu siang, jalan di belakang guru kita. Waktu malam, berjalan di depan guru kita. Ya, keadaan lah. Dan kalau kata ada toslek dan sebagainya, Tok Guru tak ada benda tersebut, kita jalan di depan dia. Kalau dia pun ada, kita pun ada, maka kita boleh laksanakan balik macam waktu siang. Tidak ada masalah. Tapi saya bila berjalan dengan Syekh Ahmad, waktu malam, saya akan duduk depan Syekh. Ya, saya akan jalan dulu. Kalau waktu malam, waktu siang, saya akan jalan belakang dia. Kecuali dia suruh berjalan di sebelah dia. Hadirkanlah dia di dalam doamu, itu tanda syukurmu mendapat ilmu. Jadi ini antara adab kita dengan guru kita, jangan lupa berdoa, menyebut nama guru kita. Ataupun menyebut secara umum guru-guru kita. Itu pun termasuk adab kita dengan para guru kita yang telah mendidik kita, sama ada dengan perkara yang kecil ataupun yang besar-besar. Ini yang kita patut lakukan. Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Dan kata sebagian ulama, manusia yang paling besar yang kita patut bersyukur adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kita bersyukur dengan Allah Ta'ala mengutuskan kita Rasulullah. Allah Ta'ala utuskan kita para guru kita. Maka bersyukur tersebut atau menerima kasih kita tadi adalah syukur kita kepada Allah. Faham tak? Baik. Baik, jadi itu antara yang disebutkan. Dan ada lagi adab kita dengan guru kita yang tidak disebut dalam ni. Antaranya kita nak berkhidmat kepada guru kita. Mungkin saya ada sebut kot, tapi tak perasan. Adab kita dengan guru kita, antaranya kita kalau nak berkhidmat pada guru kita, kena tanya dulu kepada orang yang pernah khidmat pada guru tersebut. Jangan kita pergi terodong nak pergi khidmat ikut dan je. Ada orang yang macam tu, dia nak pergi khidmat kat tok guru ni, alang-alang jumpa tok guru nak khidmat terus. Pergi pegang terus kaki tok guru, nak urut. Tok guru tua. Kawan pun pegang kaki urut pula tempat sakit. Jam tok guru tu. Lepas tu kata Syekh Maulana Ali Tanwi rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia kata, saya tidak pernah urut badan guru saya, Maulana Yaqub Sahib. Maulana Yaqub Sahib guru beliau, dia tak pernah urut badan tok guru dia. Dia tu bukan sombong, tapi kerana saya tak tahu nak urut. Saya tak tahu nak urut, saya takut nanti jadi bukan urut jadi sakit tok guru. Dia katanya tu. Jadi dia kata tukang urut orang lain, saya buat kerja lain. Ni bukan, saya tak urut tok guru saya. Nasi dia pun saya tak buh. Apa lagi? Tangan dia basuh neri kasut kasut takkan kita nak susun, dia susun ni penuntut ilmu kan kura ni. Ni tak apa dia ni. Dia tak ada khidmat langsung. Tak, dia kata saya tak khidmat kepada guru saya pada benda yang saya tak mampu buat. Dan saya tak tahu nak buat benda tu. Tadi mengurut. Dia kata ada di kalangan pelajar yang datang, kali pertama datang, terus nak khidmat kepada guru tadi pada benda yang dia pun tak tahu. Pergi urut tok guru. Hakikatnya dia urut tempat yang tok guru sakit. Dan tok guru pula nak marahkan anak murid yang baru mai duk urut dia ni. Takut kesian sangat pula dah. Akhirnya biar. Dan dia terpaksa diam menahan sakit dia untuk menjaga hati murid dia yang baru mai tadi. Maka akhirnya tertukar khidmat. Sekarang ni bukan dia khidmat kat tok guru. Tok guru berkhidmat menjaga hati dia. Faham? Itu kan dah jauh daripada adab sepatutnya. Patutnya dia kena tanya dulu. Tok guru suka apa? Macam mana tak boleh? Ada orang kadang-kadang tok guru tengah makan ambil gambar. Akan ambil gambar ni paling tak ada adab. Tok guru tengah duk makan, ambil gambar waktu tu tengah duk makan. Jangan. Kena larang. Sebab tu anak murid yang rapat-rapat ni, dia kena tegur lah orang yang ambil gambar ni. Abang kata, tak boleh ambil gambar. Tak elok. Tegur elok-elok lah, jangan. Hoi, mana boleh? Hoi. Orang pun tu, hui. Anak murid dia macam ni tu. Oh, jenis ni semua, panglima semua ni. Dia bersilap tu. Jangan apa ni. Oi, marah tu. Tak. Slow. Mak tak boleh ambil. Tok guru tak bagi ambil gambar. Ambil gambar macam mana tengah duk makan. Kawan tengah duk suap muka tu dia. Duk. Ambil gambar time tu. Tambah pula makan karipak. Makan apa? Makan meruku. Makan meruku tengok duk macam tu. Orang Adam. Tengok nampak je gigi depan. Jongoi depan. Kata. Tok guru pula tu. Lepas tu buat poster pula tu. Tak kacau. Dia kata jaga. Syekh Yusri pernah marah waktu ketika majlis samak Sahih Bukhari. Dia tengah duduk makan dalam bilik, ada juru gambar nak ambil gambar. Oh, dia marah. Saya tak pernah tengok Syekh Yusri marah macam tu. Dia kata ambil gambar apa ni? Orang tengah makan pun ambil gambar, dia kata. Adab tak ada ni. Dia kata muka paling huduh waktu makan, dia kata. Syekh Yusri sebut, muka paling huduh waktu tengah makan. Tapi ambil gambar pun. Sungguh. Masa tu muka macam dia tok guru tengah duduk kereta hidung pun ambil. Kawan baru tu duduk. Ya Allah. Sebab tu jangan berlebih-lebihan sangat dalam bab tu. Sebab tu ada sebahagian ulama tak ambil gambar tu dengan para masyayikh. Ada juga. Syekh Hamzah Yusof kata dia jarang ambil gambar ni. Orang yang ambil gambar. Gambar dia sendiri nak ambil dengan syekh, dia kata jarang. Kalau orang ambil gambar tak apa. Sebab dia kata apa? Tidak mengambil gambar para guru ni, dia kata lebih mengingatkan kita dengan guru tu lebih panjang daripada kita duk ambil gambar. Akhirnya bila buka balik, oh ada banyak ni tok guru saya lah ni. Tapi kalau dia simpan dalam hati, dia kata itu lebih mengingatkan dia pada guru. Jadi gambar ni semua dia kata dia memorikan dalam otak dia. Itu Syekh Hamzah punya mazhab. Ya. Tapi gambar-gambar dia dengan Syekh bin Bayyah apa semua tu, dengan Syekh Murabbit Al-Hash ada dalam kitab tu, Meeting with Mountain tu, yang Peter Sanders sebut apa ni, gambar tu. Tu semua dia pun ambil gambar. Dan dia duduk dalam majlis tu. Baik, adab penuntut ilmu di dalam majlis gurunya. Ni. Jagalah adabmu wahai para teman
di dalam majlis gurumu dengan taulan. Jadi jaga adab kita dengan para teman kita di dalam majlis. Dalam majlis dengan guru, yang kita kena jaga, samping kita jaga majlis kita dengan guru kita, cara duduk kita dalam majlis, begitu juga dengan teman-teman kita. Ada orang kadang-kadang dia jaga dengan guru tapi dengan teman tak jaga. Maka ni bukan penuntut yang baik. Penuntut yang baik dia akan jaga semua. Dengan teman dia jaga ucapan dia. Kalau melawak pun jangan berlebih-lebih. Boleh melawak tapi jangan lebih-lebih. Kerana nanti jadi bunga taik orang panggil. Orang Kedah kata bunga taik. Bunga taik ni ini nak berasa hati, marah, cepat terkoyak. Kan? Walaupun badan sadu tapi cepat terkoyak. Kan? Dia ada ham. Jangan cepat terkoyak, relax je kawan-kawan. Cuma jangan lebih-lebih. Lebih-lebih jangan. Jangan sampai melampau-lampau sampai akhirnya bergaduh. Itu yang tidak elok. Sebab tu ni pengalaman kita dalam berhubungan dengan orang, kawan dengan orang. Kita ni kalau melawak dia ada had dia. Dan rupanya kurang kita melawak dengan orang tu, lebih orang tu suka. Itu bukan tak melawak langsung. Saya gelak-gelak, sembang, buat-buat. Tapi jangan berkait dengan peribadi dia. Ya, sebab kita menyentuh peribadi orang ni, dia akan jadi mula berasa hati. Lepas tu dia tahu dia ni kalau bercakap pakai lepas ya, kata ke orang. Tu kita akan menyebabkan kita terasa lama. Jadi kalau boleh jangan, kalau nak teman lama dengan seseorang, jangan main peribadi dia. Jangan main peribadi dia langsung. Cerita benda lain tak apa. Melawak benda lain. Jangan melawak tentang peribadi orang. Dan lagi keluarga dia dan sebagainya. Jangan kita main macam tu. Kena jaga lidah kita. Di dalam majlisnya hendaklah dijaga tahan lisanmu dan seluruh anggota. Tahan lisan kita. Lidah kita jangan banyak bercakap dalam majlis. Jangan buat kerja yang lain. Dan anggota badan kita juga dijaga, ditahan daripada bergerak banyak. Itu menandakan bahawa kita tidak khusyuk. Ni duk main pen. Sak garu. Sak dia ubah duduk kok ni. Lebih pada sakit jantung ni kan. Jadi kena tenang duduk dalam majlis tu dengan waqar. Syekh Nuruddin kalau duduk ubah tempat duduk, ya Allah. Dia dulu ni dia halau terus ya keluar. Kalau kena halau, ada seorang budak tu kena halau. Dia duduk bisik jerawat duduk dalam majlis. Jerawat kat hidung duduk. Kena. Keluar. Dari tadi saya kata saya tengok kamu ni. Keluar terus. Keluar tu tak main-main dah lepas tu. Rugi ya. Betul kata tak baca kitab-kitab ni. Patutnya sabar dengan jafuahnya guru. Kerasnya guru tu nak didik kita. Kita pergi lari terus buat apa pasalnya. Dan kita keluar, dan kita yang salah. Keluar tadi ni. Tak apalah keluar dulu kat luar. Esok ni main, janganlah buat lagi benda tu. Tu Syekh Nuruddin tanya pula mana dia tu dulu. Yang itu ni yang saya suruh keluar semalam ni. Dia tak main dah. Itu sayang, kesian kat dia. Patutnya dia kena sabar. Dia yang buat salah. Lepas tu dia pula nak berasa hati. Atau mungkin malu lah. Malu orang kenal dia. Dah live pula. Satu kedah pakat kenal dia habis. Jadi dia malu. Dia tak perlu malu benda tu. Tak perlu malu. Kita buat salah, kita kena terima benda tu. Beri perhatian pada ucapannya. Hanya pena yang mencatat faedahnya. Jadi tangan kita jangan duk bergerak mata. Yang gerak pena kita aja. Pen kita yang bergerak untuk mencatat faedah daripada guru kita. Itu adab kita dalam majlis guru kita. Duduk dengan tenang, diam. Berapa jam sekalipun. Bila nak bergerak tu bergerak dalam keadaan yang tidak mengganggu mata guru kita. Gerakan yang tidak mengganggu mata guru kita. Saya tak melarang anak murid untuk gerak dalam majlis. Maksudnya nak betul kaki dia sebab kaki mungkin krem dah. Nak betul kaki, tak ada masalah. Tapi bergerak dengan penuh adab. Jangan nampakkan sangat pergerakan tadi sampai mengganggu urusan dan juga mengganggu teman-teman dalam majlis. Bertanyalah, jangan engkau malu pula, penuh adab, sopan dan tata susila. Kalau nak tanya, tidak ada masalah. Dan ni yang sepatutnya dilakukan oleh penuntut ilmu. Kalau dalam majlis, kalau kata dia tak jelas, terus tanya. Angkat tangan tanya terus. Walaupun mungkin guru dia tak bagi izin untuk tanya lagi waktu, ataupun dia tak buka. Dia tahu siapa nak tanya apa-apa. Walaupun macam tu. Kalau di Mesir macam tu lah. Kalau kata guru-guru kita di Malaysia ni lain sikit suasana dia. Kadang-kadang selepas habis majlis baru dibuka soalan untuk tanya. Kita kadang-kadang nak tanya tu waktu tengah duduk mengaji tu, kita tak apa nak jelas. Terus angkat tangan nak tanya tu. Dan saya lebih suka yang itu. Tengah duduk mengajar tiba-tiba dia tak jelas, angkat tangan tu. Saya nak tanya soalan. Tapi angkat tangan lah. Jangan potong tu. Angkat tangan dulu. Betul bagi tahu saya tak jelas yang tadi. Boleh tak? Ustaz ulang balik. Untuk guru ulang balik boleh tak? Cara dia macam tu.
Jadi tanya terus, jangan engkau malu. Penuh adab, sopan dan tata susila. Tanya dengan penuh adab. Ilmu itu gedung punya anak kunci, banyak bertanyaan tidak akan dibenci. Karena ilmu ini gedungnya besar dan dia ada anak kunci. Anak kunci ini apa dia? Adalah pertanyaan. Jadi miftahul ilm as-su'al. Miftahul ilmi as-su'al. Karena kunci kepada ilmu itu adalah soal. Itu kata Sayyidina Ibnu Abbas, kata beliau, aku menjadi sedemikian, maksudnya alim sedemikian itu kerana apa? Kathratu bilisanin sa'ul. Ya, bilisanin as-sa'ul, kerana lisan yang banyak bertanya. Tanyaan yang bermanfaat. Dan kemudian banyak bertanya bukanlah kesalahan, salah sebenar kekalnya kejahilan. Jadi banyak bertanya bukan salah. Banyak bertanya tu kebaikan kalau kata dia tak jelas. Yang salahnya adalah kekalnya jahil tersebut. Tak mau tanya kerana takut malu. Takut orang kata kita ni tak erti. Maka itu yang salah sebenarnya. Yang salah adalah kekalnya jahil kita. Bertanya tidak salah. Kerana bertanya tadi menunjukkan bahawa kita memberikan perhatian dan juga kadang-kadang membantu kepada orang yang juga tidak faham. Tapi dia tak berani nak tanya, kita membantu dia untuk tanya perkara tersebut. Jadi banyak bertanya bukanlah kesalahan, salah sebenar kekalnya kejahilan. Malu bertanya pastinya sesat jalan, jika tidak nanti kekal kebodohan. Kalau malu bertanya sesat jalan, itu orang Melayu sebut kan, malu bertanya sesat jalan. Betul. Dia kata lah ni tak malu tanya pun tak sesat jalan, tak pakai waste. Tapi itu seakan-akan bertanya juga kepada Waze tu sebenarnya. Sebab dia tulis juga ke mana nak pergi. Lebih kurang lah. Bertanya kat Waze tu lah. Tu pun sesat juga kadang-kadang pakai Waze pun. Hantar pergi ke Kubok mana tak tahu. Nak pergi Tesco, hantar pergi ke Kubok. Kawan tu tanda kat Kubok. Jam. Jadi tetap sesat jalan juga sebab pernah berlaku. Jika tidak nanti kekal kebodohan. Jadi kekal kebodohan kita kalau kata kita malu bertanya. Jangan malu bertanya. Apa sahaja. Kalau guru tadi tahu dia jawab. Kalau dia tak tahu dia kata tak tahu. Kalau kita kata kalau saya tanya pun mungkin dia tak tahu, tu dah tak ada adab lah. Tu tak ada adab tu. Kena perhati elok. Kalau kata kita nak tanya, tanya bagi elok. Itu yang berlaku pada Imam Abdul Qadir Jilani tu. Syekh Abdul Qadir Jilani dengan Ibnu Abi Ansrun, dengan siapa seorang lagi? Ibnu Abi Ansrun dengan untuk orang lagi. Ingat nama dia? Ibnu Saqa. Ibnu Saqa. 3 orang. Ada pergi jumpa dengan seorang wali Allah Ta'ala. Ketiga-tiganya dengan niat yang berbeza-beza. Ibnu Abi Usrun kata, saya nak pergi jumpa, nak tanya soalan, tapi saya tak tahu dia Syekh nak jawab apa. Ibnu Saqa kata, saya akan pergi tanya soalan yang saya tahu dia tak boleh jawab. Dia tanya soalan yang dia tak boleh jawab. Mesti tak boleh jawabnya. Imam Ghazali, Abdul Qadir Jilani kata, saya pergi tu kerana nak bersambung silaturahim saja. Jadi akhirnya sampai di rumah wali tadi, dilayan wali tadi melayan mereka dengan apa yang mereka niat. Ibnu Abi Usrun ketika dilihat oleh wali tersebut, dia kata, kamu Ibnu Abi Usrun. Kali pertama jumpa, terus tahu dah nama. Kamu Ibnu Abi Usrun. Kamu datang nak tanya kepada aku soalan dan kamu tak pasti aku nak jawab apa. Ini jawapan dia. Tanya pun tak lagi, apa pun tak. Terus habaq ni jawapan dia dalam kitab sekian-sekian, gini. Dan kata dia, kamu kurang adab. Kamu kurang adab dalam niat kamu tadi. Maka nanti kamu akan disibukkan dengan harta, dengan pangkat, dan kurangnya kemanisan ilmu. Mereka kata itu. Dan semua dia jadi menteri selepas tu, menteri kewangan. Dan sibuk dengan harta, waqaf dan sebagainya. Dan tapi walaupun begitu, Imam Ibnu Abi Usrun sempat juga karang kitab syarah kepada Tanbih. Ada kat 20 jilid bah. Syarah Tanbih Imam Syirazi. Sakan. Ibnu Saqa pula kata imam ni, wali ni kata, kamu pula Ibnu Saqa, kamu ni tak ada adab. Kamu nak tanya aku sekian-sekian, kamu kata aku tak boleh jawab. Ni jawapan dia daripada kitab sekian-sekian, gini. Dan aku memandang, kata dia, di dalam badan kamu ni penuh dengan api kekufuran. Tu dia.
Dan Syekh Abdul Qadir Jailani pula dilayan dengan baik. Kata, wahai anakku Abdul Qadir, kamu datang nak sambung silaturahim, moga silaturahim tadi bersambung, dan saya bersaksi bahawa tapak kaki kamu nanti akan berada di atas tengkuknya para wali. Jadi kamu akan menguasai para wali Allah Ta'ala, menjadi ketua para wali. Kerana adab. Akhirnya Ibnu Saqah sungguh dia ketika dah habis belajar jadi orang besar dalam kerajaan, dan dia ni dihantar selalu oleh kerajaan untuk berdebat dengan golongan bukan Islam, kerana dia punya hujah dia kuat. Satu hari dihantar ke satu negara barat, sampai di sana dia jatuh cinta dengan seorang perempuan Kristian, dan dia pergi malam tu ke rumah perempuan tadi, minta kepada ibu ayah perempuan tadi untuk berkahwin. Perempuan mak ayah dia kata, tak boleh kerana kamu Islam. Kalau nak kahwin boleh, tapi kamu kena keluar dari Islam. Maka malam tu dia murtad dan kemudian masuk agama Kristian, dan dia mati di sana dalam keadaan Kristian. Padahal dia alim asalnya, tapi disebabkan kerana buruk adab dia dengan wali tersebut, dan didoakan oleh wali tadi dengan murtad dia. Wali itu kata, dalam badan kamu ni aku tengok ada api kekufuran, hanya kerana tidak ada adab. Macam tu, jaga-jaga. Ibnu Saqah. Dan tu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Fatawa Hadisiyah. Bab belakang sekali, bab kenaan dengan orang-orang yang menghina para wali Allah Ta'ala. Apa akibat dia? Antaranya cerita Ibnu Saqah, ni ma'ruf. Ibnu Saqah mazhabnya Hanbali. Ibnu Abi Usrun mazhabnya Syafi'i. Al-Imam Abdul Qadir Jailani mazhabnya Hanbali. Dan mereka kawan baik dulu 3 orang. Kawan baik ketika belajar dulu. Waktu belajar. Beza dia pada apa? Kedudukan, beza pada adab. Sebab tu seorang yang menjaga adab ketika belajar, mereka ni nanti akan dimuliakan ketika mana mereka mula duduk dalam masyarakat. Sehingga ada disebut oleh Imam Zarnuji, ada 2 orang pelajar yang balik daripada negara mereka belajar sampai di negara mereka sendiri, dilihat seorang ini bermanfaat, seorang lagi kurang bermanfaat kepada umat. Bila dilihat balik rupa-rupanya, ditengok, tanya balik, apa rahsia yang kawan ni bermanfaat, yang seorang lagi tidak bermanfaat? Katanya kerana yang bermanfaat ini, ketika dia belajar, dia akan menghadap ke arah negeri tempat dia belajar. Itu antara adab dia. Dia akan menghadap ke negeri yang dia belajar, mengajar, belajar. Dan yang kedua pula, tidak menjaga perkara tersebut. Hanya kerana dengan negeri saja. Kerana di negeri tadi ada guru dia, di negeri itu ada kenangan dia yang besar dalam ilmu, maka akhirnya disebabkan kerana ta'zim tadi, mendapatkan kedudukan yang baik. Atau macam tu. Baik. Kita ni kiblat kat sini. Kiblat kita ke sini. Jadi kalau kata Malaysia ni kalau menghadap ke kiblat, maknanya sekali menghadap ke Mesir. Dia sekaligus sebab sama dia punya ni. Kalau kata kita belajar nak baca kitab apa semua sekali, kalau orang yang mengaji di Mesir, dia duduk hadap ke arah kiblat pun dia kira hadap ke Mesir dah. Lebih kurang lah. Kan? Baik. Mana tu? Bertanyalah pada muridnya. Malu bertanya pastinya sesat jalan, jika tidak nanti kekal kebodohan. Jika kamu ingin khidmat pada guru, bertanyalah, janganlah terburu-buru. Ini yang saya sebut tadi ni. Jika nak khidmat pada guru, maka orang panggil apa? Jangan kita terburu-buru, tanya dulu. Niatmu berkhidmat cari keberkatan, namun jangan sampai tidak kesampaian. Kita nak cari keberkatan, tapi akhirnya jadi buruk pula adab kita dengan guru kita, disebabkan kerana kita tidak sabar dan juga terburu-buru dalam melakukan asalnya kita nak khidmat, akhirnya menjadi kesakitan pada guru kita. Bertanyalah pada muridnya yang tua, kesukaan guru pantang dan larangnya. Tanya kat murid yang tua dengan guru, yang lama dengan guru tu, apa yang guru kita suka, apa yang guru tersebut suka, apa yang dia tak suka, apa yang dia pantang, apa yang dia bagi dan sebagainya. Itu baru dikira sebagai murid yang beradab. Tamam. Jadi dalam ni ada tambahan lagi. An yuhsina khitabahu ma'a syekh bi qadri al-imkan wa la yaqulu lahu lima. Itu bersama. Maksudnya kita kalau bercakap dengan guru kita, jaga adab kita ketika bercakap dengan beliau. Betul, jangan sampai kita bercakap dengan lahu, maknanya wala taqulu lahu wala yaqulu lahu lima. Jadi kalau guru kita suruh, kita pun kata kenapa? Kenapa tuan? Jangan tanya kenapa. Buat je. Wala la nusallim. Dan saya tak setuju lah. La nusallim. Ataupun man naqala hadha. Guru tadi cakap, terus tanya,
aina dalil ya sini? Ha? Man naqala hadha? Siapa yang naqalkan kalam tadi? Kamu ambil mana kalam tu? Oh, kemah. Ini majlis bahas ke? Munazarah ke? Majlis kita mengaji ni. Nah. Wala aina mawdi'uh? Jadi Syekh tengah mengajarnya, aina mawdi'uh? Mana tempat dia? Nah. Wa shibhu dhalik. Ini tak kena. Fa in arada istifadatahu talattafa fil wusul ila dhalik. ثم هو في مجلس آخر أولى على سبيل الاستفادة وعن بعض السلف من قال لشيخه لما لم يفلح أبدا. Siapa yang kata kepada gurunya lima, kenapa? Guru dia suruh buat ini, kata kenapa saya nak kena buat? Lam yuflih abadan. Takkan berjaya selama-lamanya. Nampak tak? Sebab tu wa idza dzakara syekh syai'an fala yaqul hakadha qultu. Jadi ketika kita bercakap dengan guru kita, jangan ketika guru tu bercakap dia kata macam tu dah saya cakap tu. Ustaz tu syarah dia kata dia macam tu. Terus macam tu lah. Dengar cukup lah macam tu lah. Supaya dengan pandangan sama pula dengan tok guru dia. Tok guru dia cakap bagi pandangan dia macam tu lah dia. Tanya pula, Ustaz nak tanya sikit Ustaz. Apa hukum dia macam ni? Tok guru beritahu hukum dia. Dia. Betul? Weh, Jibril ke apa ni? Ha? Sadaqta. Oi. Sakan ni. Au hakadha qala fulan. Lagi sakan tu. Tok guru dia bagi pandangan macam, macam hak yang tu. Tok guru seorang lagi cakap, macam. Tok guru ni dia ada cemburu juga tak? Lepas tu jangan cerita pasal guru lain di depan guru kita. Apatah lagi kalau guru tu pula ada benda senting dengan tok guru kita. Kita pula duk pi apa ni, syekh tu cakap macam tu. Syekh tu bagus cerita depan tok guru kita. Tok guru dia. Lepas tu cerita pasal syekh tu. Syekh ni betul. Guru ni dia ada dia punya cemburu dia. Jangan cerita banyak-banyak. Saya jarang cerita pasal Syekh Yusri depan Syekh Ahmad. Saya jarang cerita pasal Syekh Jamal Farouk depan Syekh Ahmad. Saya tahu Syekh Ahmad dia cemburu. Dia cemburu, memang cemburu. Saya jarang cerita. Kalau saya pergi kelas Syekh Yusri ke apa, saya senyap. Saya tak cerita kata Syekh Yusri sebut macam ni, macam ni tak. Saya akan sebut Syekh Ahmad yang sebut macam ni. Jaga adab tu, kena jaga. Lepas tu kena pengajian adab ni, kitab-kitab adab ni banyak dikarang oleh ulama dan semua kitab ni ada faedah masing-masing. Kamu baca kitab saya ni ada faedah dia. Kamu baca kitab Imam Badruddin Mujamaah ada faedah yang banyak. Baca Ma'alim Irsyadiyah jumpa lagi faedah yang lain. Semua kena baca. Jangan kata cukup dah taklim muta'alim jadilah. Tak. Kena baca semua. Taklim muta'alim, kena baca Tazkiratus Sami' wal Mutakallim, kena baca Ma'alim Irsyadiyah, kena baca. Kitab saya ni pun kena baca. Sebab masing-masing dia ada adab yang tak disebut dalam kitab ni kadang-kadang. Ada yang saya ambil, ada yang saya tidak disebut dalam kitab. Saya ambil daripada pengalaman dengan guru. Jadi masing-masing dengan pengalaman gurunya masing-masing. Nampak? Tu kena jaga kadang-kadang. Kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita bercakap. Kita duk cerita pula pasal guru tu, kata guru tu hebat dalam syarahan dia, kemah, kemah. Dia syarah nahu, kemah. Tok guru duduk depan ni. Tok guru pun nak mengajar nahu juga. Dia kata, ustaz mengajar adab tu. Ustaz mengajar adab sedap, tapi apa ni ustaz tu mengajar adab. Sedap lagi. Hei budak ni, makan kaki ke apa ni? Jaga adab kita. Sedap ke tak sedap ke, telan je lah. Ada guru yang sedap cara mengajar macam ni, ada guru yang macam ni sedap cara dia mengajar sekian-sekian. Madah. Jadi kita terima saja. Tak perlu kita nak banding-bandingkan guru dan sebagainya. Kerana ini akan jadi buruk adab kita. Ataupun guru duk cakap-cakap dia kata khatar ali. Macam tu dah saya fikir. Cara dia macam dia pun untuk guru kau. Baru ni ada seorang telefon saya. Ustaz saya nak main ni. Saya nak jadi tok guru di sini dia kata. Ni nak main ke Zawiyah nak jadi tok guru. Tu hebat tu. Kalau main betul tu mampu saya. Jenuh kepung kan. Kata qala fulan satu lagi. Macam itulah seorang tu sebut. Sebiji kawan tu sebut. Illa an ya'lama isara syekh dzalik. Kecuali kamu tahu syekh tak ada masalah. Kalau kamu kenal sifat syekh, dia tak ada masalah kalau kita sebut di depan dia tentang perkataan sekian-sekian. Antara guru saya yang dia tak kisah, saya tengoklah dia tak kisah dengan perkara sebut, Syekh Abdul Aziz Syahawi. Syekh Abdul Aziz Syahawi kalau kata kita sebut depan dia, kata Syekh Ahmad sebut macam ni, macam mana pandangan apa semua ke dia? Syekh dia ra'i. Syekh Abdul Aziz macam tu. Jadi kita tengok guru kita macam mana. Kita kena duduk sohbah dengan dia macam mana. Itu juga macam Syekh Ali Soleh, sama juga.
Syekh Saleh pun antara orang yang raikan benda tersebut. La yaqulu qala fulan khilafa hadha. Jangan sebut satu lagi. Tok guru kita duk mengajar, dia pun sebut kata, ustaz sebut macam tu tadi. Biar ada seorang tok guru lagi sebut beza dengan ustaz sebut ni. Jadi mana satu yang betul ni? Kata yang tak betul itu hang. Ada seorang murid pernah tanya dekat Syekh Imad Ifat rahimahullah, dan satu masa saya depan mata saya. Dia ni Arab. Jadi dia angkat tangan tanya. Dan dia jadi syekh lah dia apa? Pakai serban Azhar lah. Jadi apa ni, dia kata, Syekh, yang Syekh bagi tahu tadi sekian-sekian tu, Syekh Ahmad Hajin dalam kelas sebut lain. Sebut macam tu. Ini dalam kelas Syekh Imad ni. Syekh Imad senyap. Tengok Syekh Imad nak jawab apa. Syekh Imad kata, tanya balik kat Syekh Ahmad. Mesti jawapannya sama dengan aku. Al-Syekh la yukhti. Yang qata' tu hang. Hang yang silap dengar. Kemungkinan Syekh Ahmad sebut yang macam dia maksudkan. Tapi Syekh Imad Ifat nak tambih kepada murid ni, nak kata Syekh tak salah. Dia ajak kepada murid tadi, jangan salahkan masyayikh yang lain. Pergi tanya dia balik macam yang aku bagi tahu, mesti dia akan bagi tahu macam aku bagi tahu. Maksudnya kalau lah budak ni yang Syekh ni tadi, yang Arab tadi, pergi jumpa balik dengan Syekh Ahmad Hajin, dia beritahu kata Syekh Syekh Imad beritahu sekian-sekian ni. Dan apa pandangan Syekh? Bila Syekh Imad, mungkin Syekh Ahmad dengar, yang tu yang betul. Ya, yang tu. Jadi Syekh Imad dah habaq dah. Kalau kamu tanya balik kat Syekh Ahmad, mesti dia akan kata jawapan sama macam aku. Yang salah tu kamu yang salah dengar. Syekh tidak salah. Sebab tu perkataan Syekh la yukhti. Syekh tidak salah tu perkataan yang sah yang diajar kepada para murid. Syekh tak salah, yang salah tu anak murid, mungkin salah dengar. Lepas tu kita kalau kata nak tanya soalan, kita saya ni, saya dengar lah seorang ustaz ni sebut, tapi saya rasa saya salah dengar kot. Betul tak pandangan ni ustaz? Guru tu pula janganlah duk pergi lajak pula. Siapa dia sebut tu? Dia tu memang tak erti. Dia tu tak erti. Hantam tu. Itu yang menyebabkan murid ni, dia akan ada akhlak tersebut. Akhlak dia cepat salahkan orang. Tapi cuba tengok kalau guru kita macam tu. Kita tengok akhlak dia. Lepas tu kita belajar dengan guru, kena ambil semua benda. Bukan ambil tentang ilmu dia saja, tengok macam mana ahwal dia, macam mana dia bermuamalah dengan kita, macam mana dia bermuamalah dengan sama-sama guru yang lain. Semua kena tengok benda tu. Ni duk tengok tentang kitab saja. Sebab tu manhaj tu dia ambil daripada sohbah. Sohbatul ustaz tu penting. Kita akan tengok, rupanya akhlak ni macam ni, masya-Allah. Syekh Yusri ketika ditanya tentang masalah sekian-sekian yang perlu kepada ifta, Syekh Yusri akan kata pergi ke ifta, tanya di darul ifta. Tu dia sesuai. Soalan kamu tadi kena tanya di ifta. Contoh masalah talak, masalah cerai, masalah kahwin dan sebagainya. Suruh tanya di ifta, Apa tanya di sini? Di ifta lebih tahu. Kadang-kadang darul ifta keluarkan fatwa sekian-sekian yang jadi viral dalam internet sampai orang pakat duk maki darul ifta semua sekali. Bila tanya kat Syekh akan kata ifta lebih tahu apa yang dikeluarkan. Dan itu yang duk komen macam-macam ni bukan tahu. Darul ifta lebih tahu benda tersebut kerana mereka ahli dalam bidang tu. Itu akan melatih apa? Melatih anak murid ni jangan buruk sangka dengan institusi tertentu. Ini tidak kita pula duk paku. Lepas tu kita kurang setuju kalau ustaz-ustaz dalam majlis buka majlis dan kemudian menjawab semua benda. Termasuk kali dengan bab talak sekali. Bab talak ni serah kepada majlis sepatutnya. Lepas tu Syekh Amin Syinqiti katanya tak pernah menjawab soalan berkenaan dengan talak sepanjang hidup dia. Orang tanya bab talak dia tak akan jawab. Tak akan jawab langsung. Syekh Ibrahim Yaqubi, kata Syekh Abdul Huda Yaqubi, pernah sekali ada seorang murid datang dalam majlis tanya soalan dekat dia. Tanya bab talak. Syekh tak layan. Tanya macam mana jatuh talak ke tidak. Dia tak layan, dia sembang dengan orang lain. Habis dia sembang dengan orang tu, baru pusing balik kat orang tadi. Ulang balik. Aidis soal, kata Syekh. Aidis soal. Dia ulang balik soalan, beza macam tadi. Tak sama macam soalan tadi, yang pertama. Maka Syekh kata, syuf. Dia kata, soalan pertama tadi lain, soalan kedua dah lain dah. Kalau aku jawab tadi yang pertama, maka tak sama dia punya hukum dengan yang kedua dia tanya ni. Lepas tu Syekh kata apa? Uktubis soal. Tulis dulu. Bila kamu tulis, kamu akan fikir. Ni kamu cakap tanya tu, rupanya kamu tersilap cakap tadi. Kan hukum akan silap nanti. Tu Syekh uktubis soal. Khususnya berkenaan dengan talak. Talak ni benda yang berat sebab dia berkaitan dengan lafaz. Nanti kalau kita duk pergi cakap terus macam tu, rupanya kita tak cakap macam tu. Itu kena tulis, saya kata. Syekh Abdul Huda nak bagi tahu kata,
macam mana bijaknya ayah dia nak jawab soalan tu. Saja nak tengok. Lepas tu dia tak jawab lagi. Dia saja nak tengok orang ni fikir nak kali kedua. Dia bagi fikir dulu. Kok silap tanya. Ulang balik. Ulang balik soalan. Ulang balik soalan lain lah. Dia kata kan tengok lah. Tengok. Tadi tanya lain, ni jawab tanya lain pula lah. Itu kebijaksanaan para ulama ni kerana dia dengan tajribah hidup dia. Tahu kata orang kadang-kadang buat talak ni dia kena fikir 2-3 kali. Dia nak bagi cari jalan. Kata dia tak betul, dia tak salah. Jadi mungkin dia akan cari jalan yang kedua. Soalan yang kedua dia akan ubah sikit. Tu kena perhati betul. Lepas tu buat talak ni serah kepada majlis. Depa lebih tahu. Mahkamah tahu lagi benda tu. Depa akan tanya. Depa ada dah senarai soalan depa akan tanya. Kita orang tanya ni, jatuh tak talak? Senang kita beritahu, jatuh. Tak jatuh. Pegang hak tu saja. Tak pergi dah ke majlis agama. Masalah nanti. Dan secara automatik kita akan melatih orang yang datang ke majlis kita tak perlu lagi berpandu kepada ni tempat-tempat institusi yang sepatutnya menguruskan hal tu. Cukup kepada pergi ke masjid, tanya ke ustaz mana pun boleh. Tu masalah nanti. Kita kena latih umat ni macam tu. Baru boleh. Faham? Ini lagi dia, wa idza asarra asy-syaikh ala qaulin aw dalilin wa lam yadhhar lahu aw ala khilafi sawabin sahwan fala yughayyir wajhah. Kalau kata syekh tengah duk bercakap tiba-tiba tersilap ataupun tengah duk takrir dalil tadi ni rupa-rupanya tersalah dengan yang sepatutnya, murid tadi jangan berubah muka dia. La yughayyir wajhah. Dia rubah muka. Dia mengaji juga. Dia pun jangan duk berubah muka buat macam. Lepas tu tanya soalan lagi. Apa pandangan syekh tentang masalah ni? Dengan penuh adab. Pandangan syekh tentang masalah ni. Sama tak dengan yang kita bincang ni masalah ni? Waktu ni, orang yang bijak dia akan tambih. Oh, saya tersilap tadi. Ya betul. Yang ni betul. Ini murid yang beradab. Ni bukan dia. Betul ke syekh? Betul. Sahih? Jenis ni tak ada adab ni. Wa'inah. Ataupun buat mata dia. Au yushiru ila ghairihi kal munkiri lima qalah. Ataupun dia isyarat ke orang lain. Syekh duduk tengah bercakap tu. Betul. Kuajak. Bal ya'khudhuhu bi bishrin. Zahir. Bahkan ambilkan pandangan syekh tadi dengan kegembiraan. Masya-Allah. Padahal salah. Syekh sebut tu salah. Jelas-jelas salah. Dia Masya-Allah. Kena buat macam tu. Baru syekh tu rasa seronok. Lepas tu tanya soalan. Saya tanya dia, apa pandangan syekh tentang masalah ni? Sama tak dengan kita bincang tadi. Bila syekh ni, kenapa syekh dia berlaku kesilapan? Kenapa? Kesilapan yang dilakukan oleh masyayikh tak sama dengan kesilapan yang dilakukan oleh awam. Kerana masyayikh kadang-kadang tasyabuh masail menyebabkan dia tergabung masail. Tergabung jawapan. Itu sebabnya. Ini jawapan para ulama. Ulama kata, kenapa masyayikh kadang-kadang jadi tersilap dalam jawapan dia? Kerana jadi tasyabuh. Kerana dia banyak mengaji. Baca kitab ni. Kadang-kadang dia tasyabuh masail. Maka akhirnya menyebabkan dia tercampur masalah tadi dengan masail yang kadang-kadang berbeza hanya dengan farqun daqiq, yang sangat dalam perbezaan dia. Yang hanya diketahui oleh orang yang belajar saja. Beza dengan jahil. Si jahil dia pakai hentamnya. Sebab tu ini cara kita berbaik sangka dengan para ulama. Kenapa mereka kadang-kadang tersilap dalam bagi jawapan? Kerana masail ini tasyabuh. Itu sebab dia. Baru kita akan pandai untuk nak berbaik sangka dengan ulama. Boleh tak? Jadi banyak lagi ni. Syekh bagi contoh ni, Masya Allah, tabarakallah. Contoh-contoh orang yang duk tanya kat Syekh secara mufajaah tiba-tiba dan tak percaya dengan apa yang diucapkan oleh guru dia sendiri. Ini contoh-contoh orang yang buruk adab dengan para guru. Jadi kena perhati. Ini panjang, kita tak perlu baca. Baik. Adab ibu dan ayah dengan para guru. Ini tak ada dalam kitab. Ini tak ada dalam kitab. Atau dalam Tazkiratus Sami' tidak ada. Ma'alim Irsyadiyah pun tidak ada. Tadi saya tambah bab baru dalam kitab. Dalam Ta'lim Muta'alim pun tidak ada. Lepas tu saya tambah ni kerana adab ini sesuaian dengan zaman sekarang yang orang tidak ada adab dengan ibu. Ibu ayah tidak ada adab dengan para guru. Kebetulan waktu saya tulis ni banyak kes berlaku. So ustazah merangkak keliling kelas. Lepas tu main support ustazah. Banyak ustazah lah yang kena ni. Kalau ustaz-ustaz ni jarang dengar lagi lah. Ada jugalah yang kena tu, tapi jarang sangat lah. Kau ustaz ni balas balik kot. Takkan tunggu orang support dia buat biar ya. Kan?
apa ni, macam tu sekali dibuat kerana tidak ada adab. Jadi ibu ayah pun kena ada adab dengan para guru juga. Lepas tu saya sebutkan bab ini dalam kitab ini. Wahai ibu ayah, ingatlah semua, beradablah dengan pendidik anaknya. Kamu lahirkannya ke alam dunia, guru anakmu membimbingnya ke syurga. Tu. Kamu lahirkan ke dunia, alam rahim ke dunia. Guru kamu membimbing anak kamu daripada dunia ke syurga Allah Ta'ala. Maka sepatutnya, kalau kata ikut dalam turutan, dimuliakan guru daripada ibu ayahnya lagi. Macam tu. Walaupun Syekh Ali Tanwi tak setuju. Syekh Ali Tanwi kata tak setuju. Tetap ibu ayah kena dahulukan. Kerana ada nas dalam hadis dari beliau. Kerana ada nas dalam hadis Nabi SAW. Dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala sebut ada berkenaan dengan ibu ayah dulu. Itu pandangan beliau. Nah, tapi kebanyakan para ulama ketika dalam bab berkenaan dengan adab ni, mereka mendahulukan guru. Kerana guru adalah pembimbing mereka ke syurga Allah Ta'ala. Buruk adabmu kepada para guru, terhalang keberkatan buat anakmu. Kalau kamu buruk adab kamu dengan para guru, anak kamu yang dihalang keberkatannya. Dan kadang-kadang disebabkan buruk adab kamu tadi, anak kamu terhalang daripada mendapatkan ilmu yang baik. Kenapa? Kerana buruknya adab kamu. Jika anakmu mengadu sesuatu, bertanyalah, jangan terus naik hantu. Tu apa ni, tak ada ber tu. Minta tanda no? Bertanyalah tu. Jangan terus naik hantu. Ni nak marah terus. Anak baru mengadu satu ya tu, marah. Terus tanya ni, cikgu mana buat tu? Amboi. Tak ada lagi cakap ni cikgu-cikgu tiba-tiba tibai anak kita, kalau anak kita tu kira rajin dalam sekolah. Cikgu geram. Awak rajin sangat hang ni. Piak tibai. Ada. Mana ada orang tu? Cikgu tu mesti mereng punya. Kalau cikgu macam tu, mungkin cikgu tu baru lepas accident. Wayar putih. Dia geram dengan anak murid yang rajin-rajin ni. Suka dengan anak murid yang malah. Ada seorang makcik di dekat dengan Dok Ustaz. Dia kata ada kedai jual nasi, jual roti canai apa kata. Kat Mata Mahmud. Dululah. Kat Sungai Korok tu. Ada dia pun kata tahu makcik ni. Makcik ni kalau orang geng pakai kepiah api, dia cukup marah. Kata macam geng kepiah. Tapi kalau budak-budak amai rambut kuning, rambut merah, seluar pendek, ni dia puji. Oh ni memang anak makcik ni. Oh dia ni tu. Tapi kalau hak geng pakai kepiah benda cukup maki. Ni bukan percaya ni budak-budak ni perang. Kata macam-macam. Kawan-kawan saya cerita dulu. Tak tahu makcik tu ada ke tak, kita tahu. Meninggal kot. Dia kata, orang yang ada macam tu. Dia tak suka dengan ni. Itu pun nak minal mering juga tu. Naik mering. Dia tak suka dengan orang baik. Dia suka dengan orang nampak panggil tak pun nak elok. Rambut kuning, seluar pendek, bawa anak darah orang. Ni anak makcik ni. Oh, Masya Allah. Masya Allah tu ada. Ada jenis tu. Tak faham tak kita orang macam tu? Mungkin dia ada sejarah silam kot. Bekas laki dia kot jenis pakai kepiah kot. Jadi geram ingat dia kata. Kot tinggal dia. Taklah habis kat orang semua pakai kepiah, semua sama. Jadi buruk adabmu kepada para guru, terhalang keberkatan buat anakmu. Jika ibu ayah serahkan urusan pada guru, mendidik pasti berkesan. Kita serahkan urusan pada guru kita. Pada guru anak-anak kita. Kita jangan buat pandai-pandai. Anak kita bukannya tok guru. Hantar anak kita ke pondok. Tok guru tadi nak didik anak kita bagi jadi tok guru. Bagi jadi alim. Kita yang bukan bidang tersebut sudah pandai-pandai lah. Hantar anak ke tahfiz untuk bagi anak jadi hafiz. Bila dah tak selesai lagi, tok guru dah susun bagi elok, kita jangan pandai-pandai tapi ambil ikutan. Bincang dulu elok. Masa nak orang masuk bukan main lagi. Masa nak bawa keluar ikut suka. Ni ramai yang berlaku macam tu. Tapi kalau sekolah kerajaan dia tak buat macam tu. Sekolah kerajaan dia jaga, kena hantar surat, kena apa semua, jaga betul. Tapi mai kat sekolah kalau macam yang pondok, tahfiz dan sebagainya, ikut suka. Anak balik cuti, terus tak pergi. Hantar mesej lah. Ustaz minta maaf apa ni, anak tadi nak mai lah. Dia rasa tak sesuai lah duduk sana. Pada duduk 3-4 tahun lah. Dia rasa tak sesuai. Tak sesuai tu kepala pak dia tu. Dia kata tak sesuai tu. Pindah ke tempat lain kan dan sebagainya. Tak ada adab. Masa nak mai tu bukan main lagi. Ini banyak yang diadukan oleh para guru. Guru-guru mengadu, mudir-mudir mengadu, selalu sembang dengan saya, bagi tahu kata tu masalah yang paling utama. Dan kita doa moga Zawiyah tak jadi macam tu lah. Kalau jadi macam tu juga, kita tak tahu nak kata apa lah. Jika anakmu mengadu sesuatu, tu baca dah. Jika anak lelaki pulang ke rumah, menangis mengadu, konon kena marah. Kalau anak lelaki kita balik mengadu, kata kita dia kena marah. Katakan padanya jangan jadi lemah. Anak lelaki bukan jenis menyerah. Bagi semangat sikit.
Apa menangis? Nah, orang anak lelaki kena kuat lah, baru betul. Ni tidak. Balik menangis, dia pula pergi tambah lagi. Menangis. Siapa buat ni? Siapa buat boboy? Patutlah tu. Anak nama boboy. Patut jadi gitu. Ya. Tambah sikit lagi boboy patutnya. Siapa yang buat boboy ni? Patutnya gitu. Aduh. Dia cukup ambil berat kalau bab-bab tu. Patutnya kita dulu kalau balik, saya kalau balik rumah dulu, kalau mak abang dah balik rumah, bagi tahu kata kena tibai dengan cikgu, kena tibai dulu. Kali kedua kena tibai pula. Lepas tu baru mak akan tanya, kenapa kena tibai? Siapa nak balik cerita dah kena habaq dah macam tu awal-awal. Nah, habaq awal-awal kata kalau balik cakap kena tibai kali yang kedua. Lepas tu baru nak tanya, kenapa kena tibai? Tak cerita. Balik rumah senyap, tahan, baru jadi anak lelaki. Tu baru betul. Ni sekarang dah habaq pula, pesan pula kat anak. Pergi mengaji nanti, kalau cikgu tibai, habaq kat mak no. Mak tibai cikgu balik. Oi. Anak bodoh, mak bodoh, pak 3 kali bodoh. Dia nak kata macam mana? Memang sungguh macam tu pun. Mungkin dulu dia tak tahu tak pergi sekolah kot. Kalau mak ayah jenis tu mungkin tak pergi sekolah. Ataupun zaman dulu dia tak viral kot. No? Jarang kita dengar zaman dulu orang pergi sekolah tibai cikgu. Orang hormat cikgu lagi ada. Jarang lah ni orang pergi sekolah bawa kopi gula bagi kat cikgu. Ada pergi kat beli kopi gula ke, beli kek ke apa ke, elok nak pergi tu ni tolong bagi kat cikgu ni. Jadi cikgu tu nak darah. Nak bagi kek tu pak tu. Pergi bagi dekat cikgu kata ni terima kasih didik anak saya apa semua sekali kan. Moga bagi jadi orang yang baik, bagi hadiah kat cikgu. Nah. Bukan cikgu anak darah ya, bagi cikgu semualah. Dekat habis kat anak darah pantang. Pak hantar awal lagi. Katakan padanya jangan jadi lemah, anak lelaki bukan jenis menyerah. Tangisan hanyalah senjata wanita, anak lelaki tak murah air mata. Cara tu. Menangis ni ternyata orang perempuan je. Orang perempuan nak dah tak larat nak berkelahi tu teriak. Perempuan kan macam tu. Lawan mulut, tak larat tu. Teriak. Gitu. Jadi kita kalah. Orang perempuan macam tu. Dalam berkahwin bertahun lah nanti. Berkelahi, teriak. Teriak tu habis tu, kita tak ada hujah dah. Nak cakap apa tadi? Tak ada hujah, habis. Tu senjata dia kuat tu, lebih kuat pada pedang. Sebab kalau dia boleh bertumbuk, kita pun tumbuk balik. Tapi masa dia tak tumbuk, dia teriak. Hantar saya balik rumah. Cakap tak keluar. Balik rumah. Tak faham kita. Teruk kita. Bila tak faham tau ni, cakap Melayu pada kemarin ni, cakap Melayu ni. Letih. Ternyata orang perempuan ni dia teriak. Allah. Dan dia teriak kita letih. Kita tak nak kata apa, penin. Ni kawan aman kulim. Tangisan hanyalah senjata wanita, anak lelaki tak murah air mata. Anak lelaki ni bukan murah air mata. Saya tidak nak sebut benda lain tu. Kata tangisan hanyalah senjata wanita, anak lelaki apa ni? Lupa dah saya. Tidak ada benda lain nak sebut tu. Anak lelaki apa? Tangisan hanyalah senjata wanita, anak lelaki senjatanya. Lain tu, tu lain tu. Tu lain. Saya nak tulis ni terusnya. Tapi nampak bahaya ni. Tak, saya nak tulis tangisan hanyalah senjata wanita, senjata lelaki bukan air mata. Tu bahaya tu. Kata, senjata apa pula ni? Senjata tu memang bahaya betul tu. Sebab tu saya tukar balik anak lelaki tak murah air mata. Ni rahsia sama-sama kita lah. Tu sebab penulis dia ada kat sini, duk hidup lagi nanti penulis dia. Anak lelaki tak murah air mata. Jadi kita ni jangan duk mudah sangat air mata kita ni. Orang lelaki ni air mata dia kena beli mahal sikit. Mana? Air mata lelaki ni kena mahal sikit. Ketika dia keluar air mata dia tu, waktu tu orang perempuan ni kena anggap kata, ni benda besar ni. Kalau dia keluar air mata dia je, ni kira hebat ni. Bukan air mata boya ni. Air mata ni sebab dia jarang menangis. Kalau tiba-tiba dia menangis tu, ni maksudnya kena bagi perhatian betul-betul. Jangan bagi dia menangis lagi.
Faham tak? Tu cara tu. Tu macam bukan pasal adab dengan guru pun ni macam kehidupan keluarga pula ni. Keluar tajuk pula lah. Anak lelaki tak murah air mata. Beritahu kat anak kita macam tu. Anak lelaki jangan menangis. Kalau orang buli di sekolah, kita nak buat macam mana? Kalau orang buli di sekolah, kita nak buat macam mana? Kalau orang tak mau kawan kita di sekolah, buat macam mana? Kita kadang-kadang anak kita, dia kata dia orang tak mau kawan dengan dia. Psikologi banyak kan, kawan-kawan kita duk ajak. Ada beli coklat kat dia, beli gula-gula kat dia. Beli gula-gula bagi kat dia, suruh bagi kat kawan-kawan. Kalau ada seorang budak tu dulu ni. Ada seorang budak tu, tapi ada lah ni, tak tahu lah. Dia macam tu lah. Yang duk bagi alasan nak balik. Ada hantu lah, duduk dalam sekolah. Macam tahu sebenarnya. Tidak abang ada hantu kat sekolah, tak ada hantu kecil je. Kecil duduk kat belakang, duduk kat hujung bilik je. Tak berani nak pergi sekolah. Runtun kereta mak. Tahu runtun kereta mak, pegang pintu. Mak nak bagi cik jadi bodoh ke? Kalau tak mengaji ni. Adalah budak mana kita tak tahulah. Budak tu hidup lagi lah. Lain kali pergi jumpa dengan Tok Bomo, seriau kan lah. Si mak ni seriau, takut lagi anak ni memang suka kena sampuk sungguh lagi. Teruk juga kan kalau tak percaya. Budak-budak ni kadang cakap betul. Pokoknya ustaz tu tengok-tengok. Dia tak jumpa kawan baru tu. Beli coklat dia kata. Beli gula-gula. Suruh bagi kat kawan-kawan dia dalam kelas. Rupanya teknik mudah gila. Suruh bagi coklat kat kawan-kawan dalam kelas. Bila bagi gula-gula kat kawan-kawan dalam kelas, mula nak kenal. Cara orang tua-tua tu. Tak tahu lah dia bagi ke tak coklat tu. Kok dia makan dia seorang boleh jadi tu. Budak tu tak tahu, kita tak tahu lah siapa dia. Dia cerita je lah. YTT kan. Ada alhamdulillah. Baik. Ini cara didikan salaful ummah, hasilnya generasi muda yang gagah. Ni. Ini baru gagah. Anak-anak muda kalau dididik macam ni baru gagah. Ini siapa dia? Saya ambil daripada mana ni? Ucapan ni. Saya olah balik dalam bentuk syair ni, disebut oleh Al-Imam Ramli radhiyallahu anhu. Dalam kitabnya Bughyatu Bughyah apa? Bugyatul Ikhwan, tak silap. Pada apa ni, fi Ta'dibus Sibyan. Kitab Ta'dibus Sibyan. Ini adalah kitab Simtul Iqyan, yang syarahan bagi Syekh Abdullah Syekh Basaudan rahimahullahu taala. Jadi ingat, itu antara adab ayah dengan para guru. Sikit je saya letak. Kok kalau kata ada lagi nanti orang nak tulis lagi adab ibu ayah dengan para guru, mungkin dia boleh tambah lagi. Kan? Ada adab lain lagi yang mungkin dia boleh tambah untuk beradab dengan para guru. Baik. Kemudian adab yang seterusnya esok insya-Allah kita akan sambung adab dengan kitab serta alat pengajian. Sini ada beberapa perkara lagi kan mungkin yang kita boleh tambah sikit. Ni kita ni antara adab kita dengan guru, apa dia? Idza sami'a asy-syaikha yadhkuru hukman fi mas'alatin aw fa'idatan mustaghrabah aw yahki hikayatan aw yunshidu syi'ra wa huwa yahfazu dhalik asgha ilayhi isgha'a mustafidin lahu fil hal muta'attishin ilayhi farihin bihi ka'annahu lam yasma'hu qattu. Kita dengar satu ucapan, Syekh bagi tahu hukum, bagi tahu faedah, ataupun Syekh bagi tahu hikayat satu cerita, ataupun Syekh bagi tahu syair dan sebagainya kepada kita yang kita dah hafal dah serta tu, maka tunjukkan keinginan kita terhadap cerita tersebut. Muta'attish, kita rasa nak dengar betul-betul cerita. Farih, rasa seronok, gembira, walaupun cerita tu berkali-kali dah. Dan Syekh pula jenis kalau cerita dia gelak dulu. Ada jenis tu, ya lawak cerita tu, dia gelak dulu. Yang kita dah tahu dah cerita apa ni, tapi bila dia cerita kita gelak lagi, walaupun buat-buat gelak. Tak dengar 4 kali lah kalau dia dengar cerita tu ya. Kalau buat macam gelak pergi sampai tunjuk seronok, ka'annahu lam yasma'hu qat. Ini adab kita dengan guru kita, seronok, bagi tunjuk seronok kita. Qala Atha, kata Imam Atha, ini untuk apa ni? Kata Syekh Ahmad, dia kata jabrul khawatir, dia kata. Lepas tu Syekh kata ni jabrul khawatir fi jabril khawatir. Ini tulis apa tak ingat ni.
Dan katanya, qala Atha inni la asma'u al-haditha min ar-rajul wa ana a'lamu bihi minhu. Saya pernah dengar, kata Imam Atha, saya pernah dengar satu cerita daripada seorang lelaki dan aku lebih tahu tentang cerita tadi daripada dia. Fa urihi min nafsi anni la uhsinu minhu syai'a. Tapi aku tunjukkan kepada orang tadi ni seolah-olah aku tak tahu langsung apa yang dia cerita. Padahal cerita tu aku tahu lebih daripada dia lagi. Hukum tu lebih daripada dia lagi aku tahu. Wa anhu qala inna asy-syaba la yatahaddatsu bi haditsin fa astami'u lahu ka'anni lam asma'hu wa laqad sami'tuhu qabla an yulada. Kata aku dengar seorang pemuda cakap satu masalah dan aku dengar macam seolah-olah aku tak pernah dengar cerita tadi. Sedangkan aku dah dengar cerita tersebut sebelum dia beranak lagi. Nampak? Ini patutnya. Dan fa in sa'alahu syekh inda syuru' fi dhalika an hifzihi lahu fala yujibu bi na'am lima fihi min al-istighna' an syekhi fihi. Lepas tu kalau syekh tanya kat kita, apa ni, faham apa ada lagi yang ni? Naam, saya dah hafal. Takut nanti ataupun syekh tanya masalah. Faham tak masalah ni? Naam. Nah. Jangan lagi jawab macam tu. Wala yaqul la, jangan jawab la juga. Kan takut lagi tipu. Bal yaqulu uhibbu an astafida min hadaratikum atau min asy-syekh. Kita kata, syekh kata apa ni, pernah dengar lagi masalah ni? Kita kata, ya saya pernah dengar dah. Habis, terputus cakap tu kan. Kalau kita dah pernah dengar, syekh tanya kat kita, pernah dengar lagi masalah ni? Kita kata, tak pernah dengar lagi. Tipu pula dah. Sebab kita dah pernah dengar. Jadi macam mana kita nak buat? Pernah dengar ada lagi masalah ni? Maka kita beritahu, saya nak dapat lagi faedah daripada syekh. Boleh tak syekh tambah lagi faedah daripada cerita tu? Betul-betulnya macam tu. Faham? Lepas tu para guru kalau dia sebut apa ni, sahabat bila ditanya oleh Rasulullah, kamu tahu tak siapa sekian-sekian? Allah wa rasuluhu a'lam. Itu jawapannya. Allah wa rasuluhu a'lam. Maka Nabi akan tambah jawapan tersebut. Itu adab para sahabat dengan Rasulullah. Lepas tu kata sebagian ulama, kalau kata ditanya oleh para guru, maka dijawab dengan Allah wa rasuluhu wa ahlul ilmi a'lam. Tapi kita tengok boleh lah tok guru tanya tu atas tujuan apa. Kalau waktu tengah syafawi, tak usah duk jawab gitu. Tengah duk periksa pula. Allah wa rasuluhu wa syekh a'lam. Jamil. Pangkah terus nama. Fail. Tak lulus. Jawab gitu. Tengok keadaan lah. Tengah duk mengajar. Tengah syekh nak bagi istifadah. Dan kita tahu kata syekh tengah nak tambah istifadah. Maka jawab dengan kata apa ni, nahnu nurid an nastafid minkum ya sayyidi. Min hadratikum. Sebut gitu. Atau an asma'ahu minhu. Atau ba'uda ahdi. Atau huwa min jihatikum asah. Sebut itu antara jawapan yang kita jawab. Ini ba'uda anni. Saya tak perasan je. Saya tak perasan lah. Macam mana jawapan yang lebih lengkapnya lagi. Nak suruh saya tambah. Ataupun kata, huwa min jihatikum asah. Dan saya tanya, kamu tahu tak? Kamu tahu ni. Tapi di sisi syekh lagi, lebih asah lagi. Dan kalau syekh bagi jawapan, lebih kuat lagi. Jawapan macam tu. Ini hatta ketika mana murid tadi dah jadi guru sekalipun, macam tu adab dia. Saya tengok dengan Syekh Usamah Al-Azhari, Syekh Ahmad Mamduh. Waktu ketika duduk dengan Syekh Ali Jumaah, macam mana keadaan mereka waktu bercakap. Syekh Ali pernah sekali saya dalam majlis di masjid di Nadi Riyadi. Waktu tu majlis khatam, majlis penutup bagi Sahih Bukhari. Tak habis pun Sahih Bukhari, tapi dia buat penutup sebab buat 4 hari ya. Jadi waktu Syekh Ali mai, bila mai Syekh Ali je, lepas tu saya tukang sambut. Masuk dalam rumah, dalam bilik tu, tempat makan tu. Saya duduk tengok Syekh, Syekh pun duduk tengok saya. Tu saya pun buat macam ni. Buat macam ni, Syekh pun terus kata, sebut keluar syair. Beberapa tempat yang tidak boleh bagi salam. Rupanya isyarat bagi Arab adalah salam. Saya faham waktu tu, isyarat macam ni pun dah bagi salam. Sebab tu kalau kita lalu di Mesir, kita angkat tangan macam ni je, ataupun kita buat, dia jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia akan jawab Waalaikumsalam. Punya adat dia macam tu. Kita kalau kat Malaysia angkat tangan macam tu, dia pun duduk diam. Orang Arab tak, dia angkat tangan, isyarat tu maksud dia Assalamualaikum. Jawab Waalaikumsalam. Jadi bila saya angkat tangan buat macam tu kat Syekh pun terus buat keluar syair. Beberapa tempat yang tak dibenarkan ataupun makruh kita bagi salam kepada seorang. Ketika makanan dalam mulut, ketika sedang bersetubuh, ketika orang sedang azan dan sebagainya, ketika orang sedang qada hajat. Jadi sebut satu-satu lah syair tu. Kemudian Syekh tanya, siapa yang tahu siapa yang sebut syair ni? Masa tu Syekh Usamah ada, Syekh Muhammad Ibrahim ada, Syekh Sa'ad Jawish ada, ramai ni kibar semua. Syekh Usamah pada waktu tu. Lepas tu Syekh Ali tanya, siapa yang sebut syair ni? Siapa yang tahu, aku bagi 200 genih waktu tu.
Syekh Usamah jawab. Syekh Usamah kata, Imam apa tu? Imam Ibn Ruslan, dia kata. Imam Ibn Ruslan. Dia kata, la. Lepas tu Syekh kata, boleh Syekh bagi tahu kat kami siapa dia Syekh tu yang sebut syair tadi. Lepas tu Imam apa ni, Syekh di Jumaah kata, Al-Imam As-Suyuti rahimahullah. Syekh sebut Imam Suyuti yang sebut syair tu. Oh, semua pakat gelak lah. Tu Syekh Muhammad Ibrahim Sonok apa semua. Syekh Muhammad Ibrahim tak jawab lah. Tu Syekh kata, Alhamdulillah selamat 200 aku, dia kata. Aku tidak kena banyak 200. Syekh Usamah pun salah jawab, ataupun buat salah, boleh jadi. Cara bunyi tu macam kena. Tak kena? Kena? Dia lompat? Tak kena. Ada tikus sekok ni. Geram tu tak habis tu. Atas tu. Boleh malam ni kita bagi kat akhwat. Boleh tu lempak ke belakang. Ya, dia nak buat apa? Ya, baik. Habis. Kenangan-kenangan kita dengan masyayikh tu saja saya cerita ni. Apa ni? Bagi kita tak lupa dengan mereka. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.